Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerai. Tak boleh taqadu, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqadu boleh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita yang segak lagi bergaya. Masya-Allah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Syekh Burhanuddin, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Yang saya hormati penaja utama kita, Datuk Haji Asri, dan seterusnya Pak Said, Datuk Nan, dan semualah yang menjayakan program pada malam ini, sama ada secara langsung dan juga tidak langsung, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa orang Laguna? Baik, alhamdulillah. Di pada malam ini Masjid Al-Bushra pada dia ada mabuk kat belakang tu. Halo. Tarik balik yang hormat. Jadi pada malam ni saya mengambil kesempatan nak mengucapkan tahniah kepada Masjid Andalusia Laguna Merbuk atas sambutan karnival pada minggu ini, sepanjang 2 hari ini, sepenuh 10 tahun Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Jadi pada malam ini tadi kita dah dengar tadi daripada Tuan Nadir An-Nuri, perkongsian tentang saudara kita, apa yang berlaku, kegemilangan yang berlaku di Gaza. Dan insyaAllah sekarang kita bersama-sama dengan ahli panel yang tidak asing lagi di tanah air kita. Di sebelah kanan saya, yang selalu duduk cerkah orang. Dia tak tahu orang duk marah kat dia. Orang duk cerkah orang ya. Kan? Iaitulah Ustaz Abdullah Khairi, yang insyaAllah saat lagi dia nak pergi Terengganu pula. Kalut sungguh lah. Duduk tak apa. Macam ni lah. Kan boleh kaya sikit. Orang cakap main telefon. Jawab soalan. Baik. Dan kemudian ahli panel kita yang kedua yang juga tidak asing bagi kita semua, iaitu Ustaz Haslin Baharin, ataupun dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Babak Ustaz. Saya alhamdulillah. Ada je lah ni duduk atas mic pasal apa? Okey. Wah, mic pelan ni. Hello. Ejah sikit Maula. Maula jangan kasih kecewa Maula. Jangan pelan, tengok jauh ni pun pelan lah. Sebab setakat lah ni yang memegang di sebelah utara ni Maula. Hello. Okey. Halo. Maula jangan nak buat leke. Mana Maula? Malu orang. Maula nama orang ke? Dah syarikat ni yang PA system ni. Dahsyat lepa. Madat pun lepa, Hak Laguna pun lepa, Masjid Bushra pun lepa. Lepa sapu be. Masyuk. Jadi pada malam ini kita adakan forum perdana bersama dengan ahli panel yang hebat pada malam ini untuk kita bicarakan satu perkara yang agak penting yang kita semua tidak boleh terlepas daripadanya, iaitulah berkaitan dengan media sosial. Tetapi kita nak bawa satu pendekatan. Bagaimana penggunaan media sosial itu kalau kita guna ke arah yang lebih baik, kita menggunakan ke arah yang boleh memberi manfaat, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi bagaimana pula kesannya sekiranya kita menggunakan media sosial yang ada kat tangan kita. Sekarang ni tak boleh terlepas dah. Anak-anak kita ada telefon seorang satu. Kalau selalu orang dah sebut kata apa, sekarang zaman orang banyak tengok telefon daripada tengok Quran. Bawa tengok telefon. Duk baca ayat Quran ni, duk baca ni. Lagi nak baca ayat Quran apa ni? Ya. Kau ngajak betul. InsyaAllah jadi kita bawakan tajuk pada malam ini, media sosial dan juga dakwah insyaAllah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cabaran kita. Jadi tugas kita
adalah nak mengawal dan menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Dia ada kesan-kesan yang sangat-sangat baik, walaupun orang kata tak payahlah duk main media sosial, Facebook ke apa ke, semua ni hak depa. Kan? Tapi kita jadikan itu sebagai senjata makan tuan. Kan? Walaupun depa halang macam-macam, kita tak boleh nak cerita, kadang nak tulis pun nak kena tulis perkataan bagi pelik-pelik apa semua. Kan? Bubuh dalam TikTok tak boleh nak cerita benda-benda yang berkaitan dengan saudara kita di sebelah sana. Saya pun nak kena kawal-kawal juga sebab kita buat live. Kan? Itu kena dah seminggu lepas pergi pen. Wajar aku. Seminggu. Cakap sikit lah. Kan? Buat jualan mafla ni, habis kita cakap cara terang pun kena. Cakap lapis-lapis pun kena. Kita cerita tak jual benda ni pun, kita makan durian krip, kena juga. Kan? Allahu Akbar. Tapi kita jadikan media sosial itu sebagai senjata makan tuan. InsyaAllah, alhamdulillah, tak sangka. Walaupun dalam keadaan kita dihalangi macam-macam, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk menggunakan media sosial untuk membantu saudara kita dan menyampaikan dakwah. Jadi saya ingat, saya tak mau nak panjangkan mukadimah pada malam ini. Saya nak terus ajukan soalan yang telah dirancang. Kan? Ahli panel yang pertama, Ustaz Allah Khairi. Jadi kita sebagai pendakwah, kan, sebagai pendakwah macam dengan Ustaz lah, kan, yang hebat. Sebenarnya apa yang perlu kita ada? Mungkin senjatanya, macam mana kaedahnya dan sebagainya. Silakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi sahabat saya, moderator Ustaz Firdaus, Ustaz Aslin, alhamdulillah lama dah tak berforum. Memula balik forum ini di Kedah ni. Yang saya kasihi Tuan Syed Al-Hadad Company, Berhad. Sini Berhad ke Berhad? Berhad. Datuk Asri, sponsor kita malam ni, tuan-tuan. Dan berbahagia imam, Datuk Nan, Fadil Ustaz, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua ni apa? Balighu anni walau ayah. Sampai oleh kamu walaupun satu ayat. Menunjukkan kita ni semua da'i. Da'i ni tuan-tuan, tanggungjawab untuk kita sampaikan risalah ini. Sebab itu disebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaihi min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Menunjukkan kita ni semua pendakwah. Pendakwah ni dia kena ada ciri dia, bukan boleh ikut suka ya. Kan? Kalau walaupun semua jadi pendakwah, macam Ustaz Firdaus, dia pendakwah, tu imam, businessman, semua dia. Kan? Cara strategi kena ada. Sebab tu dia ada ciri-ciri dah. Macam Ustaz Aslin. Kami ni bukanlah yang mengaturkan, memberikan hukum. Bukan sebagai penentu untuk mengeluarkan fatwa. Kami ni da'i, pendakwah. Bila pendakwah, dia mesti ada keperluan. Perluan macam mana? Jangan kata jadi pendakwah ni boleh keluar tabligh 4 hari. Dia boleh dah. Ada. Kan? Artis convert, mula berjinak dengan agama, tu dia ustaz dah. Oh, jangan macam tu. Dia mesti ada ciri dah. Yang pertama kena ada ilmu. Saya ni engineer. Walaupun dia kata engineer, saya ada 4 senawi tuan-tuan. 4 senawi ada, lepas tu ada ijazah dalam pendidikan Islam. Kita kena ada sebagai sijil lah. Maksud dia tak dapat tauliah. Saya dah tauliah Pulau Pinang, tauliah Selangor, tauliah wilayah, tauliah Sabah. Tapi kena tarik lah tuan-tuan. Kedah tak ada? Kedah ada lagi. Lepas tak bagi lagi. Tapi tauliah khas lah. Malam ni tauliah khas lah. Tapi nak bagi tahu, kena ada ilmu. Ilmu tu macam mana? Pertama, ilmu yang mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Apa maksud ilmu yang mengenal Allah? 3 ilmu ni kena ada sebagai seorang da'i. Pertama, kena ada ilmu tauhid yang bersangkut dengan akidah. Kalau akidah kita pun tak betul, kita nak dakwah macam mana? Nak tarik orang macam mana? Kita sendiri pun tak kenal Allah. Kan? Ada orang jadi pendakwah, lain-lain kali semayang pakai niat. Ini pelik dah. Kerana apa? Ilmu yang dia tuntut tidak membawa dia dekat pada Allah.
Sebab tu sebagai seorang pendakwah, ciri pertama ilmu tu mesti ilmu yang betul. Sebab tu dia kata apa? Al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru. Kan? Kalau baca buku, ada orang baca buku. Baca buku lama-lama kalau tak berguru, silat-silat dia boleh sesat tu. Sebab tu al-ilmu bita'allum. Ilmu ni berguru. Natang apa masuk mulut kau ni? Terbang masuk. Telan je lah tuan-tuan. 3 ekor kenyang. Masuklah dah. Tisu pun tak ada. Haram dia. Lap dengan ni. Kena berguru. Nabi pun berguru. Siapa guru dia? Jibril alaihi salam. Kan? Jibril jumpa. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca. Baca tu apa? Baca untuk mengenal guru dulu. Kalau guru kita tak tahu, tak berguru, nak baca macam mana? Kita Arab. Kalau tak berguru, pakai batang ikut suka kan? Alhamdu ka alhamdi ka alhamdah. Dia tak tahu sama ada mubtada khabar kan? Tak tahu langsung. Tapi bila berguru, dia tahu, ni ada kaedah dia. Kita nama dia i'rab. Sebab tu kena berguru. Sebab tu nak jadi pendakwah bukan boleh celup keluar 5 hari. Tak boleh. Dia kena ada sistem dia. Kan? Baru boleh untuk menyampaikan dakwah supaya benar. Apa yang kita sampai ni? Pertama, kena ada ilmu tauhid. Ni asas. Ni adik-adik kita ni kan. Jangan pakai-pakai serban, tolak jadi imam. Dia ni pendakwah dah. Pernah berlaku tuan-tuan RNR. Masa tu, saya ingat saya kecil lagi. Yang serban besar tu. Dulu ada serban besar hak jenis kain kebak tu dia lilit kan. Dia pun tengok-tengok dia pagi subuh tu dia pakai serban. Jadi tolak dia jadi imam. Dia kata tak boleh. Kami kata apa yang ada tu, kalau Tuan Haji tak boleh, kami lagi tak boleh. Tuan Haji pakai serban. Tuan Haji naik. Dia naik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah okey. Surah dia baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Semua pakai tunggu. Rakaat kedua dia nak baca apa ni? Kan? Sebab kalau selalunya orang baca daripada atas turun ke bawah. Dia rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Mesti rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas juga dia baca. Mungkinlah kan? Sujud, rokok, sujud kedua tak dengar suara. Rupanya tu imam belah dah tuan-tuan. Di depan realiti saya masih muda lagi masa tu. Masih remaja lagi lah kan. Menunjukkan bukan pakai serban, bukan pakai jubah sebagai seorang pendakwah, tapi kena ada ilmu. Ilmu yang pertama apa? Ilmu yang mengenal Allah, ilmu tauhid. Yang kedua apa? Ilmu fiqh, ilmu yang macam mana nak buat ibadat. Kan? Kalau pendakwah orang tanya, nak masbuk macam mana? Masbuk tu binatang apa? Jama. Sehingga pernah ada seorang yang baru terlibat dalam bidang dakwah, baru lagi. Orang tanya dia, ni nak tanya sikit ni, haid perempuan berapa lama? Maksimum haid. Ustaz, haid perempuan berapa lama maksimum? Dia pun tak tahu lah. Bukan. Sebab saya tak pernah main haid. Kena tahu asas tu asas. Maksimum haid seorang perempuan 15 hari. Tiba-tiba pernah orang tanya saya, Ustaz, kalau hari ke-16 dia main lagi. Kita nak jawab macam mana? Kalau tak ada ilmu. Yang asas kena ada. Sebab ilmu fiqh. Sampai nak masbuk pun tak tahu. Orang tanya masbuk. Masbuk macam apa menatang masbuk tu? Orang tanya muafiq menatang apa? Asas kena ada. Itu ciri dia. Ilmu fiqh kena settle. Kalau orang tanya, Ustaz, kita pergi Mekah, nak pergi umrah dulu ke haji dulu? Kan? Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa al-jaza ila al-jannah. Umrah ke umrah keampunan dosa. Kalau kita ada ilmu, pilih umrah yang pertama tu wajib. Maksudnya kita jawab kerana ilmu kita. Ni Ustaz, saya haji tak ada panggil-panggil ni. Duit ada nak pergi umrah dulu boleh? Pergi umrah dulu. Maksud dia asas tu kena ada. Bab fiqh. Kan? Bila ada yang ni, lepas tu barulah bila kita belajar ilmu fiqh, mulalah kita tahu macam mana nak belajar Al-Quran. Ilmu tajwid macam mana. Kan? Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh tak boleh? Kan kena ada tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh tak boleh? Woi, boleh tak boleh?
Boleh tak boleh? Tak jawab tak apa ni. Boleh. Sebab itu ialah qiraat. Kan? Pernah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas sirah. Boleh tak baca? Boleh, tapi kena ada ilmu. Jangan pakai hentam ikut suka ya. Tapi bila ada asas itu, kita ada ilmu fiqh, kita belajar sikit ilmu tajwid, belajar qiraat sikit. Jadi kita tahu lah, oh yang ni boleh, yang ni tak boleh, kan? Sebab pernah berlaku ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia duduk belakang. Dia buat macam tu. Tak betul ni. Ihdinas sirah. Allah. Alaihum. Tu dia alaihum tu kan. Boleh tak boleh? Tiba-tiba imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallaili idha saja. Rupanya dia orang buta. Terus kali kat member dia, orang kita. Rupanya tak faham. Ada kaedah dia. Sebab apa? Kena ada asas ilmu fiqh ni. Kan? Ada ilmu kita faham. Boleh kita berdakwah, menyampaikan supaya ada landasan yang betul. Yang kedua apa? Mesti ada kepakaran untuk menyampaikan. Sebab itu disebut ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu yang bersangkut dengan hati, ikhlas. Ada orang kata jadi penceramah ni penunggang agama. Kalau penunggang agama hampa nak tahu, inilah dia. Dia tunggang semua. Segala motor, segala backhoe semua dia tumbang. Depa kata penunggang agama. Ni akhir zaman tuan-tuan, bila orang nak jauh daripada ahli-ahli agama disebut penunggang agama. Penunggang agama lah orang ni tak betul. Sebab apa? Anak muda dijauhkan daripada agama. Dimasukkan dengan laibun walahun, dengan hiburan, dengan mainan. Disebut Coldplay. Tu dia. 70,000 ramai. Tapi alhamdulillah malam ni walaupun tak ada Coldplay, tapi ramai ni. Anak muda pun ramai. Cuba angkat tengok yang umur 30 ke bawah. Cuba angkat tangan. 30 ke bawah. 30. Woi! Sudah ramai ustaz. 30 ke bawah. 30, 40. 30, 40. Oh ramai juga. Sebab 30 sekarang ni baru muda. Ustaz dah muda dah, ustaz tua. 40 ke atas nak isi tua. Betul baru ni. Enaho. Yang itulah Menteri Sukan tu apa? Hanayo nak sihat 30 ke bawah muda. 30, 40 tua. Okey, 40, 50. 6 orang ah. 50, 60. Tak ramai dah. 70, 80. Tu mati habis dah. Ada lagi. Tengok anak muda sekarang ni anak. Kita harap mereka inilah generasi yang menjadi pendakwah. Kena faham ilmu tauhid, kena ada ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang bersangkut dengan hati. Penceramah, pendakwah mesti ada ilmu tasawuf yang bersangkut dengan ikhlas. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tak ikhlas pun tuan-tuan, saya dengan Ustaz Aslin duduk dalam bidang dakwah ni bukan mula, bukan baru. Daripada tahun 1996. 2006. Lepas tu 2016. Lepas tu 2026. Masuk dia berapa? 20 tahun lebih lah. Mereka kata macam-macam. Dulu Masjid Laguna ni tobat lahum aku tak boleh masuk. Tapi alhamdulillah boleh masuklah malam ni, boleh berforum di sini. Depan ni semua ni nampak orang Laguna merebut. Bukan orang Masjid Bushra. Laguna, woi! Laguna. Dulu tak guna, lah Laguna. Tapi nak bagi tahu kata, alhamdulillah ada penerimaan. Sabar 26 tahun. Kesabaran tuan-tuan. Orang kata, orang kutuk, mampu happy. Yang penting kita teruskan. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita menjadi pendakwah ni, ilmu tasawuf kena ada yang bersangkut dengan hati. Ikhlas tak ikhlas, qanaah tak qanaah, taqwa tak taqwa. Itu bersangkut. Kena ada ilmu ni, asas. Yang kedua apa? Pendai ni dia kena ada metodologi bilisan penyampaian. Tuan-tuan, ni saya Ustaz Azli ni boleh berceramah. Tuan-tuan, kita masuk dalam public speaking. Public speaking cara macam mana kita nak tarik orang. Tu yang saya bila berceramah saya jerakah. Saya tak jerakah semua waktu. Bukan tuan-tuan, itu metod saya untuk nak tarik orang. Sebab saya dah kena dah baru ni di Pantai Remeh. Ada seorang makcik duduk depan macam tu. Saya terkau, woi! Terus dia bangun. Ustaz, bodoh. Aku kena bodoh tu. Lepas tu saya tak mau terkah dah. Saya insaf tuan-tuan. Insaf 45 minit dah.
Lepas tu tengok mereka lena, saya jerekah sekali lagi. Makcik tu bangun sekali lagi. Ustaz, babi. Kena babi terus balik terus tuan-tuan. Sebab tu nak bagi tahu tuan-tuan, ni metodologi penyampaian. Macam Ustaz Sin, dia ada kaedah penyampaian. Setiap orang nak tarik orang. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata, ni kami di Kedah ni ada 1,700 dah pendakwah. Kalau tak dapat tauliah daripada pendakwah yang lain pun tak apa dah. Yang ni cukup dah. Bukan cukup. Ni orang nak tarik orang tu. Mesti ada metod. Macam Ustaz Firdaus, dia ada metod dia. Metod lompat. Saya tak boleh. Kalau saya tak boleh, Ustaz Hasrin lagi tak boleh. Dia kalau lompat perut di depan. Yang hormat saya tarik balik. Tapi nak bagi tahu ada metod dah. Ni kaedah penyampaian. Macam Ustaz Hasrin, dia punya menyanyi lagu. Tambah-tambah ni PA sedap ni. Oh, dia pegang-pegang, dia menyanyi saja. Itu metod. Tidak semua orang boleh. Sebab tu tuan-tuan, cara penyampaian dengan lisan. Ada orang dia bercakap, dia boleh menarik orang, menarik pendengar, menyebabkan ada orang masuk Islam pun ada. Saya nak cerita tuan-tuan, pernah saya di universiti dekat Tanjung Malim tu, UPSI. Macam ni lah buat di luar di masjid. Tiba-tiba ada seorang pelajar Cina. Di universiti tu, mai duduk tepi masjid. Habis saya ceramah, tiba-tiba dia habaq dekat orang masjid tu. Dia nak jumpa saya. Jadi pengurusi masjid mai jumpa. Ustaz, ada seorang nak jumpa. Saya kata siapa dia? Cina. Saya kata masuk. Dia masuk. Dia kata, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz bukan dalam hari ini. Saya dengar melalui YouTube. Ustaz duk ceramah-ceramah beragama. Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata, loh, nak masuk Islam? Aman. Terus saya ajak mengucap. Rupa-rupanya tuan-tuan, dengan ceramah derekah tu terbuka hati orang nak masuk Islam. Sebab tu metod, cara penyampaian, pendakwah. Jangan kutuk pula, apa Ustaz lah ni duk derekah orang. Woi, tu aku derekah slow tu. Kalau tu Sajat nama dia. Tapi kaedah dia, penyampaian tu kena ada. Macam Ustaz Aslin, dia pandai. Sehari dia buat Nurutu Sipudin lah. Sehari dia menyanyi lagu Hindustan. Kerana apa? Metod yang kita guna untuk nak tarik orang. Saya dulu tuan-tuan buat TikTok. Assalamualaikum. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. 2 orang saya tengok. Saya buat macam mana? Buka. Woi! 5 juta. Itu metod penyampaian. Jangan tuan-tuan duk kutuk orang. Ada ustaz tak boleh. Apa ustaz ni duk derekah? Ceramah sikit derekah. Bukan. Itu kaedah cara nak cari pendengar. Nak bagi orang dengar. Nak bagi orang suka tak suka, lantak biar. Yang seorang-orangnya dia boleh dengar. Kan? Dia tak suka pun dia dengar juga. Walaupun ada yang suka. Itu metod penyampaian. Ada orang dengan penyampaian. Ada orang tulis buku. Macam baru ni saya pergi Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis buku. Dia kuliah dia tak buat sedap. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan panggillah, insya-Allah. Tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Dah bukan kutuk tapi nak bagi tahu. Itu cara penyampaian dia, tapi dia melalui penulisan. Penulisan dia hebat, tuan-tuan, beratus buku. Saya pergi tengok, dia bagi buku saya kat saya, Sahih Bukhari, 12 jilid. Dia kata, Ustaz baca. Saya kata 1 jilid, 1 tu pun saya baca setahun. Datuk tulis berapa lama ni? Dia kata saya tulis buku 12 jilid ini hanya ambil masa 1 tahun. Tengok. Dia tulis buku 12 jilid setahun. Aku 1 jilid belum tentu habis setahun. Sebab apa? Itu cara dia. Ada orang melalui media sosial yang kita nak bincang ni. Kan? TikTok lah. Semua ni main peranan. Sebab tu kakak-kakak ambil peranan. Apa yang boleh? Saya sebagai pendakwah boleh bercakap. Cakap lah. Ada yang boleh melalui apa? Penulisan. Tulis. Ada orang boleh rakam. Rakam. Ni rakam ni banyak duit daripada kami ceramah pada. Mereka rakam-rakam, mereka masuk lagi YouTube. Mereka dapat duit. Kami haram tak dapat. Mana boleh? Kena claim royalty. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, apa metod yang boleh kita buat? Ni tak ada. Ada makcik tak tahu nak buat apa. Tangkap telur. Buka. Tomeh. Telur. Tangkap. Post dalam Facebook, tak tahu apa. Lepas tu tanya pula, ini telur apa? Ada yang bawah tu telur pahang, telur mahang. Sampai tak tahu apa, tuan-tuan. Bagi
Mestilah ada kaedah penyampaian. Ambil seluar sikit dengan iman itu mutiara. Okey, di mana iman kita? Menepus, itu dakwah. Itu juga di antara metodnya. Dan yang terakhir, seorang pendakwa pendai ini kena ada tauliah. Kena ada tauliah. Kalau tak ada tauliah susah juga sebab itu sebagai satu undang-undang yang ada dalam sebuah negara. Sekian untuk round pertama. Wallahu a'lam. Baik. Oi, kuatnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi. Berapa kali kita cakap tentang kira tak? Tak kira. Tapi tak apa. Depa kata cakap, dia kata hak kena hak sakit jantung sakit kalau meninggal. Tak apa meninggal dalam majlis ilmu tak? Kalau ada mati. Depa kontrol. Ada mati. Ada? Saya terkah tu, balik-balik mati. Mati sungguh. Mati kat rumah. Mati di rumah lah. Oh. Lepas tu bini dia kata, saya pipi. Ustaz nak. Ustaz ceramah cakap-cakap, laki saya mati. Lepas tu saya kata, tu lepas macam nak? Saya nak ustaz ganti. Datuk tak berani, Datuk. Sebab apa? Yang mai jumpa tu gigi pun tak ada. Kalau ada gigi aku pun boleh juga. Tak mampu. Dia pun live, dia pun dengar mampu aku. Baik. Dan alhamdulillah, di antara yang ditekankan oleh Ustaz Abdullah Khairi yang pertama sekali adalah berkaitan dengan ilmu. Paling kurang basic. Tambah-tambah kita ni orang lelaki akan menjadi suami, akan menjadi ayah ni, kena ada ilmu basic yang agama itu sendiri. Dan kemudian apa yang ditekankan lagi oleh Ustaz apa dia adalah metodologi, kaedah bagaimana kita menarik orang untuk suka kepada kita. Kadang-kadang ada orang kata Ustaz pun gila lah cari follower. Kan? Kalau kita tak dapat follower, macam mana kita nak bagi orang suka dekat kita? Nak bagi dengar-dengar benda-benda yang baik supaya orang suka kepada benda-benda agama dan sebagainya. Cuma kaedah, metodologi itu berbeza. Sebab zaman sekarang tidak boleh terlepas daripada TikTok, media sosial dan sebagainya. Apatah lagi zaman sekarang ni dia lebih ke arah video. Yang orang suka tengok video. Sebab itulah semua lah ni duk main ke arah video. Facebook pun buat reel, IG pun buat reel, pakat nak buat video apa semua. Sebab orang suka ke arah tu. Jadi kita perlu mencari kaedah bagaimana untuk menarik minat. Kalau awal-awal TikTok, saya ingat dulu masa kita PKP lah kono, baru duk mula main masuk dalam dunia TikTok ni. Ustaz-ustaz baru duk masuk dalam dunia TikTok ni pada zaman PKP itulah. Waktu tu tak main, dulu ceramah banyak. Sebelum PKP tu ceramah banyak. Lepas tu tak ada apa, tak tahu nak buat apa. Kuliah ya. Follower kan banyak mana apa tu kes rekah tau. Woi, mayang. Mayang lagi. Kes tu follower naik juta. Haram gua, aku tak ambil juta. Kan? Follower ustaz apa? 800 setengah. Oh. Dengan sombongnya. Saya 1.5 juta. Biar ni tak banyak, orang tak banyak. Yang tu semua makcik-makcik tua lah. Ikut dia. Jadi kita perlu menggunakan kaedah masing-masing. Macam mana cara Ustaz Abdullah Khairi, cara dia. Cara Ustaz Asli menggunakan suara dia. Saya menggunakan kaedah dan juga cara saya sendiri. Sebab kalau boleh tengok baliklah, saya mula masuk TikTok tahun 2020. Bulan 7 kalau tak silap. Bulan 7 2020. Buatlah video duduk dalam kereta saya. Buat, berkongsi kaedah. Kaedah apa kaedah ni, cara-cara menjadi isteri solehah, cara menjadi suami yang soleh yang baik. Kongsi duduk dalam kereta dengan pakai mask semua masa tu. Haram seorang pun tak like. Tak ada apa nak like. Last kali ada trending keluar. Ada benda trending hak lompat tu. Kita pun tunggu apa lagi, pacak kereta depan masjid, kita lompat. Lompat tu boleh 58,000 like. 10,000 follower dapat hari tu. Alhamdulillah, kaedah orang nak macam tu. Bukan nak suruh lompat, dia jenuh Tok Imam kali, Syekh Burhan lompat kali lagi, mampu kan. Itu kaedah yang kita guna untuk menarik minat anak-anak muda kita. Semua suka kepada kita. Macam mana cara kita menyampaikan dakwah itu sendiri. Baik. Jadi dalam kaedah kita menggunakan media sosial dan sebagainya untuk berdakwah, kita tidak akan terlepas daripada adab dan juga peraturan. Dia takkan terlepas daripada adab dan juga peraturan. Dan itulah di antara nilai yang ditekankan oleh agama Islam kepada kita supaya kita sentiasa menjaga adab dan juga peraturan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tanya kepada Ustaz, bagaimana pula adab dan peraturan ketika mana kita menggunakan media sosial? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung cerai. Tak, depa jawab cerai. Boleh jawab cerai, ingat mic cerai. Salah bagi salah kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih adinda kami Ustaz Firdaus Firabib, kekanda kami Ustaz Abdul Khairi, tentunya kepada barisan tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, terusnya pihak pengurusan pentadbiran Masjid Andalusia Laguna Merbuk, dan semua tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya bagi seolah ni biar dia cakap dulu, sebab dia sebagai the door opener dari konsep penyampaian dia, cara dia, supaya kita tak ada keruan sangat. Kalau bagi orang lain mungkin dia slow sikit, seolah dia jerkah, itu kelebihan dia. Memang ada orang marah. Dia ada seorang ustaz tu, dia pun dah hilang dah pada pandangan media. Saya minta seolah ganti saya di Taman Tasik Taiping. Saya tersilap ambil jadual, satu saya ambil sendiri, satu yang hak jaga jadual ambil, jadi dia bertimpa bertindan. Saya ambil seolah masa tu dia tak berapa terkenal macam sekarang ni. Orang tak kenal langsung dia tu. Tengok muka macam muka siam, jadi orang tengok tak apa dok ni. Lepas tu saya ambil dia. Dia tanya dia kalau dia dalam depan rumah Allah, kalau dia bohong saya. Kan? Dia dulu kena buang duk Pulau Ketam tu. Dia jenis cikgu jahat. Dia mengajak duk berlawan orang. Jadi dia kena tendang pergi Pulau Ketam, pisah dengan bini dia. Bukan cerai lah, maksud dia bini kat Lebuk Meriam, dia kena pergi sana. Tengok dia duduk Pulau Ketam. Pulau Ketam ni bukan ada orang Melayu sangat pun. Pulau Indah Melayu ramai lagi. Hak Pulau Ketam tu, nama orang Ketam sengit semua. Dia kata aku naik, aku tengok jalan tar aku nampak cerah semua. Makna dia mata pun dah jadi biol dah. Hak hitam jadi cerah semua. Tuan-tuan nampak tiang elektrik semua nampak macam orang. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita tahu sahabat-sahabat ni yang jenis macam ramai, bukan dia seorang, ramai dah yang kena macam-macam ni. Jadi kita tolong mana patut bagi sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah kami sampai sekarang, saya rasa saya pun lidah saya tak pernah komen tentang dia. Mungkin beberapa perkara yang komen tu mungkin dia sudut peribadi, bukan penyampaian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, mana ada orang yang akan puas hati dengan apa yang kita buat. Betul Ustaz Buda Ni pun sama ke dia. Dia muda lagi, muda sangat, bukan lagi muda sangat pada saya insya-Allah. Kami 54, insya-Allah 55. Jadi dalam bab-bab ini para dai, para duat, para penceramah, saya nak sebut pendakwah pun saya tak tergamak sebab saya rasa saya penceramah. Sebab saya tak pernah berdakwah depan orang kafir. Dakwah ni seru semua orang. Tapi setakat ni saya ceramah untuk Melayu je kebanyakan. Kecuali Sabah Sarawak dengan Iban Kristian tu, insya-Allah besok saya dengan Datuk di Sabah 4 hari dengan Kundasang, untuk pagi flight ke Penang ke KK. Tadi pun saya bawa balik daripada Terengganu 2 hari. Saya gelar saya ni penceramah. Saya tak berani sebut saya ada pendakwah sebab yang pendakwah ni macam sahabat-sahabat kita non-Muslim, Datuk Kamarudin Abdullah yang di Penang, dia memang berani dakwah. Dia bagi pamphlet dia kepada orang Argentina, Brazil. Lepas tu dia orang balik fikir, dia masuk Islam di sana. Saya belum sampai peringkat, kecuali kita berceramah ni pendakwah umumnya ialah ada anak-anak muda kerajaan free hair, tak tahu Arab ini pengakuan dia orang, punca ustaz lah saya berpakaian macam ni bla bla. Jadi alhamdulillah sebab kita pegang penceramah. Namun saya setuju hendak bersaing, soalan sebut tadi. Ilmu kalau tak ada jangan nak cakap besar lah. Yang ni kadang-kadang artis hijrah bila naik sepentas dengan kita, yang seorang tu dah meninggal dah, 2 orang. Dia naik, dia kata saya dulu apa tak buat. Tapi saya ingat lagi dekat Bukit Kota Raja di mana Meru, Ipoh. Dia kata saya ni babi saya pernah makan. Kalau malam raya ni dengan perempuan. Saya fikir balik, orang kalau dah berhijrah haram cerita dosa yang besar. Kalau cerita zina, patut dia kena hukum hudud balik atas dia sebab dia mengaku. Saya kata nasihat gini lah wahai para artis nak hijrah. Sebab apa cakap itu? Sebab dia tak ada ilmu.
Terang-terang seorang tu bina badan. Saya ingat lagi. Doktor berkenal dia. Dia pun sekarang dah senyap dah, dia kahwin dengan seorang Doktor Pakar di Kelantan. Orangnya drastik berubah, alhamdulillah ya. Bagus dia. Tapi hak lain ada cerita tentang kejahatan dia. Dia kata bulan puasa saya minum arak. Saya puasa tapi buka puasa dengan arak. Dia ni kata saya dalam tidur tu, bahasa saya ialah, kata dia, tidur bertilamkan duit. Sehari bila dapat 70,000. Memang duit banyak, jenuh. Tapi bila saya hijrah, duit saya hilang. Ini cabaran dan ujian Allah pada saya. Saya tegur dia, bang, tak boleh cerita benda-benda yang dosa besar. Sebab kita ingat Nabi pun sebut, ada orang dia buat maksiat malam, Allah sembunyi maksiat dia. Tapi besok dia seronok cerita kat orang. Ini orang yang Allah paling pelik. Aku sembunyi jahat dia, dia cerita kat orang. Lagilah dia kata dia habis hijrah, kemudian dia cerita kat orang. Jadi dalam bab-bab ini kita kena pegang kerana tidak ada ilmu. Ilmu ni amat penting. Minta maaf cakap. Ilmu ni amat-amat penting. Sebab itu dalam bahasa mudah. Saya bila belajar di sekolah menengah Pokok Senar dulu dengan Gajah Mati 11 tahun di Pokok Senar Kedah. Jadi saya ada naluri minat untuk belajar pondok. Naluri itu ada. Tapi my grandmother, tok saya, dia orang miskin. Lepas tu dia tak bagi saya mengaji di sekolah Radatul Ulum sekarang ni, Matak Mahmud, Cawangan Langgak. Sebab yuran dia mahal 120. Waktu tu tok saya ni kerja duk beruih baju rumah orang ya. Sebulan dapat RM30. Itu pun nak lepas saya mengaji, dan juga nak lepas saya bayar RM7 dekat Pak Lang Syahri kaki kuda dengan Mak Lang Sadun bini dia mengajak yang mencelekkan butanya tentang Al-Quran. Itu je. Tapi naluri itu mari. Dan alhamdulillah saya cuba selongkar tempat mana yang boleh kata mengurangkan bajet. Lalu saya pergi ke Balai Dakwah Jeram di Kuala Selangor. Dan sana kita buat kursus 4 bulan untuk SPM dan 40 hari untuk lepasan-lepasan SPM dan 4 bulan. Dan alhamdulillah ada seorang sepuluh orang kaya, Tuan Haji Muhammad Azmi Cik Din. Kalau tuan-tuan pergi kat Taman Kompleks, saya pakai motor yang besar tu, namanya Mecinda Motor. Dan adik angkat saya lah, dan dengan Pak Su tu adik bongsu pada ayah angkat yang tajam di Pakistan. Dan mereka ni dah tengok berjaya hari ni ada 6-7 lot. Kalau hantar pakai motor besar, nak beli motor ni aksesori, termasuk timbalan Perdana Menteri sekarang, termasuk Ustaz Dadra pun kalau nak lepak cari barang, duduk dekat Mecinda Motor bersama Datuk Hafiz bin Muhammad. Itu hafaz Quran 30 juzuk pakar. Tapi style dia lah, dia tak nampak macam ustaz, dia tak nak mengajar. Cuma bila Quran bulan puasa jadi imam, pakar alhamdulillah. Dan dia ada ilmu. Cuma dia tak beri minat dengan cara yang kami duduk macam ni. Ustaz Abang Selin, Hafiz tak minat lah dengan ni, Hafiz nak buat cara Hafiz. Tu pulanglah, tapi ingat jagalah batasan. You are Hafiz Quran, akhlak kena jaga. Sebab ilmu ni, kalau akhlak tak jaga, orang hilang respect. Ini contoh dia. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, orang tanya dekat saya, sebab tajuk kita ni tentang dakwah media sosial kan, jadi setahu saya lah. Orang tanya saya ingat lagi masa tu dekat Menara Telekom Bukit Nanas Kuala Lumpur, sebab ada program Metro, berita minggu. Besok tu hari Ahad, keluar muka saya depan tu, dia tulis artis popular minggu ini. Saya ingat saya pakai baju Nehru dengan seluar. Yalah, tak pakai seluar pelik pula. Dia kata gini kat saya, kami tengok dalam YouTube, tengok dalam TV ustaz sebagainya, cara ustaz ni berbeza dengan orang lain. Apa matlamat ustaz? Ustaz suka menyanyi. Sebenarnya saya bukan boleh bahasa Urdu pun. Yang menggelarkan Hindustan ni orang Masjid Kapitan Keling. Saya ingat lagi, dia orang tulis dalam Facebook, Ustaz Aslin aka Ustaz ala Hindustan. Panjang sangat, lah jadi Ustaz Bollywood. Dan pihak jawatankuasa fatwa kebangsaan pernah panggil saya dan beberapa ustaz selebriti yang lain soal tentang kenapa enter piletak Aslin Bollywood. Saya kata, ayahanda Datuk Seri Tan Sri, demi Allah saya tak pernah nak melabelkan Bollywood ke Playwood ke Tamilwood tak. Tapi orang yang letak gelar saya, bangun seorang ustazah perempuan, dia penulis buku. Dia kata apa? Ayahanda sekalian, kenapa kalut dengan Bollywood pada Ustaz Aslin? Tak sebut nama, semua kenal lah. Kenapa kalut sangat dengan Bollywood pada Ustaz Aslin? Saya tak pernah nampak dalam sekian-sekian tulisan hot dog, hamburger tak dibenarkan digunakan dekat kedai-kedai burger. Sedangkan hot dog tu anjing gila, anjing panas. Hamburger tu burger babi. Ada tak? Oh, semua senyap tai mulut. Kalau dia main kuliah, slow je. Yang mana ya kita adalah ya
Islam, ya, tapi bila dia naik suara, rupanya jadi macam jantan. Nampak tak? Lepas tu dia kata, ustaz ada skandal apa di Fahang ni? Saya memang bukan tak apa suka pada peribadi dia, tapi penyampaian tu laser sikit. Saya pun tak berminat jenis macam tu. Walaupun kita pun kerah. Tapi nak cerita apa dia, bila reporter tanya, wartawan tanya, dekat saya ingat lagi posting gambar keping. Kita jenis tak boleh ambil gambar senyum payah. Kemudian saya kata, niat saya begini. Saya nak jadikan dakwah saya ini sebagai salah satu daripada Islamic entertainment. Walaupun ada orang pertikaikan tentang dakwah nak buat macam hiburan, tak boleh, tu hak dia. Kita rangkai dia. Sebab tu kita tak perlu komen orang. Saya sebut ni insya-Allah. Saya kata, saya berhasrat untuk jadikan ceramah ini penyampaian mana macam Islamic entertainment. Maksud daripada macam hiburan Islam. Sebab tu saya lebih kepada dalam bahasa mengiramakan bahasa-bahasa Melayu ni, terjemahan hadis dalam bentuk gurindam dan irama Melayu. Contoh dia saya buat. Quran tak buat, hadis Nabi. May yuridillahu bihi khaira. Bunyi macam mana? Macam Hindustan kan? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha fasfar wa li diniha fasfar bi dzatid din taribat yadaka. Saya rasa bukan tadi kita dia sombong 1.5 million, tapi saya kena sombong lah. Tapi saya rasa saya boleh buat dengan Tuhan bagi saya suara. Salah ke? Salah ke orang Laguna? Tak, hampa kata tak salah, tapi ada orang lain kata tak betul. Dia maki saya seorang ustaz. Senang aja. Saya nak ajar cara dia sebab kita ada peraturan dan adab. Berarti saya tak pernah bila orang komen dia, ni komen tu, orang tua tu sebelah tu. Dia kata apa-apa saya diam, dia kata. Dia kata kau komen-komen dia, follower dia pun 1 juta lebih. Sebab hari ni kita kena baik, kena faham. Hari ni orang minat kepada entertainment, hiburan. Betul tak tidak? Kau tengok makcik yang Pahang tu, Assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 juta. Haram betul, aku ceramah 15,000 kan. Sebab orang, dia manusia ni dipikir benda di luar kotak pemikiran. Pelik. Sebab tu dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok sebenarnya rezeki. Rezeki. Maka dalam bab-bab ini dia kena guna sehabis peluang, ruang yang dibenarkan hari ini untuk menyampaikan mesej. Qul haqqa walau kana murra, cakaplah benda tu betul walaupun pahit. Pahit ni pada kita dan pahit pada pandangan orang terhadap kita. Ni lari tidik-tidik macam belancah. Macam mana tengah tu? Okey. Itu tagline dia. Pada aku tak ada apa benda, tapi pada hampa terbaik. Meloncat, buang ayam terkejut. Tuan-tuan, tapi dia terkenal, rezeki dia. Kita kena faham. Lepas tu bila cakap, orang kata apa? Ustaz, orang kata apa Ustaz? Jalan, Ustaz tu cara Ustaz. Dia saya ingat lagi seorang besar dah meninggal dah. Dia panggil press conference, masuk utusan Malaysia muka depan. Ghafurullah wallah. Saya tak kecil hati dengan dia. Waktu itu saya sedang menggantikan Allahyarham Datuk Seri Bentara Tok Guru Ni Aziz berceramah di dataran Tok Guru hari Jumaat. Tok Guru sakit. Kebetulan saya di sana, malam yang minta ganti. Sebelum saya turun daripada satu rumah kondo tu, ada orang koprak lah, dia pakai Ferrari tu. Dia ada beli untuk mak dia. Mak dia tu duduk jauh tapi beli untuk mak dia, dengar di atas. Saya pun minum pagi tu, saya turun. Reporter telefon. Apa dia? Ada seorang hebat dalam Malaysia ini,
sebut nama saya, Ustaz Bollywood dan juga termasuk Datuk Kazim. Daripada pagi sampai petang. Dan dia ni memang hebat lah. Demi Allah saya tak kecil hati lah. Tapi cara buat tu agak tidak, pada saya lah, tidak rasa tak patut. Saya jawab balik, saya menghormati pandangan beliau sebab dia adalah ayahanda saya. Cuma saya rasa terkilan kenapa tak panggil saya untuk berbincang terlebih sebelum dipanggil press conference. Dan Datuk Kazim kos saya 40 minit tak tengok saya. Nangis dia. Anak tak sangka, anak tak sangka. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa saya tak pernah condemn ni Firdaus, Ustazlah, cara dia orang buat. Itu Tuhan bagi anugerah. Ni kalau saya jerkah ni, saya jerkah, terkeluar habis geraham-geraham ni. Tuan-tuan, tapi Allah bagi kat saya cara macam ni. Tak payahlah nak curi idea dia orang. Dia orang buat lagu dia tak lagi. Ni dia orang ni, tak boleh. Tak boleh. Jangan menyanyi takut hujan turun. Tuan-tuan, saya boleh bagi. Tapi ingat, saya pula haram sombong dengan kelebihan Tuhan bagi kat saya. Dan dia orang pun tak boleh sombong dengan follower dia banyak. Saya tak banyak, baru 300,000. Tapi salah lawak dia sombong dia memang menyakat Ustaz Firdaus ni. Nak beritahu kita, sebab tu sahabat-sahabat sekalian, dalam kehidupan ni, kehidupan kita ni, khalifah tanggungjawab ialah menyampaikan, menyebarkan. Kita semua ni pendakwah salah. Sepaling-paling teruk, sepaling-paling ringan berdakwah untuk pasangan dan anak-anak. Betul atau tidak? Jangan harap kita orang semua. Lepas tu kena ingat, ada orang anak ketegang nak mampu. Mak cakap apa dia lawan, pak cakap apa dia lawan. Dia lari pergi masjid, jumpa Ustaz Firdaus. Han dia tak ada rumah, kalau tidur main tidur ni. Dah bergeram mak ayah saya. Ustaz boleh kata apa? Tak boleh macam tu. Teruk ayah hang tu, ayah hang. Oi. Dia boleh dengar kata Ustaz Firdaus daripada dengar kata mak bapak dia. Salah ke? Sebab tu mak bapak kena terima benda macam ni. Because every manusia ni ada kelemahan. Betul atau tidak? Penyampaian berbeza-beza. Ini contoh. Sebab tu saya bagi tahu dalam bab-bab ni sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam dia ada guideline. Dalam Islam ada law. Dia ada syariat bil, ada jalan hidup. Islam is our way of life. Jelas Islam itu ialah agama yang penuh dan cukup dan perfect dengan peraturan. Pernah dengar Firaun? Pernah dengar Firaun tak? Siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk berjumpa Firaun? Siapa dia? 2 orang Nabi. Nabi Musa dengan Nabi Wahab. Nabi itu ANW. Nabi Musa dengan Nabi apa? Harun. Nabi Musa dia Rasul, tapi masalah dia penyampaian dia gagap. Maksud cakapan dia, ya Rab, boleh tak lantik adik aku, saudara aku ni jadi speaker? Caya. Dia panggil apa? Wam Sam. Anak Wam Nam. Nak Wam Nam. Tarik balik Ustaz bayar. Tuan, sampai Allah ajak, hello dengar ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuba tuan perhati, para pendakwah di mukadimah mesti baca surah tu, ayat tu. Ni, lidah ni biar bercakap bukan cakap fasih, mudah orang faham kita bercakap. Batu mai Kedah cakap cara Kedah. Pi belah baliku dia kata harang tu nak buat tanpa dia tahu muham tu. Tu cara baling. Pi belah Kubang Kenyang nak belah Pedu ni. Aku tak tahu nak buat natang pa ni. Kopi pa ni. Sedap sungguh natang ram cedah tu. Tu cara Kubang Kenyang nak nombor Pedu ke pemuatan. Pi belah baling. Dia kata datang lagi kita ni kena Islam tu gini lah. Dia buat bodoh, dia tak mayang buat nak apa.
Pergi Kelantan semalam, 2 malam Terengganu, UMT dengan Padang Medin. Ganu. Dok kita, hak Yahudi, bila mula ngandung, Raptina dengan ngandung, dia kena makan wah kemeng. Orang Terengganu gelak sebab kita aja, tapi dia nampak buah kurma tak faham, buah kemeng. Dak buat menden natang. Nampak tak? Sebab apa? Rabbi syrah li sadri. Dalam ceramah apa ingat senang ke nak cakap ceramah macam ni? Kalau Tuhan tak tolong kami, terangkan hati kami. Yang mana ya kita ya saya rasa rasa apa? Rasa Wahab. Tuan-tuan, dia tak tahu apa cakap. Kak Maklum, Maklum. Saya masuk pertandingan syarahan sekolah di sekolah Jabi, ingat lagi. Syarahan agama, 7 minit. Ceramah hafal skrip. Tiba-tiba habis, cepat. 2 minit habis dah. Pi depan cermin. Ustazah kata, Haslin, balik nanti. Haslin, cuba bercakap depan cermin ya. Memang dia dah, saya cakap depan cermin. Aku tengok cermin tu, aku bercakap, cermin tu tak cakap. Aku tengok pasal dia tak cakap. Jadi hantu, jadi macam fobia dengan cermin tu. Start, yang mana kita sekian. Sampai juri kata apa? Perlu diperingatkan pada peserta, masa 7 minit ya, bukan 2 minit. Kurang ajak betul. Confirm aku kalah. Kerana tidak ada kalimah Rabbi syirah li. Pasal apa? Sebab nak bercakap berdakwah ni biar clear. Nak bercakap dakwah biar clear. Sampai berdekat pada kata Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah iaitu disebutkan tentang kalimah, kamu bila berjumpa dengan Firaun, bercakaplah kepadanya dalam keadaan yang lembut, qaulan layyinan la'allahu apa nama ni, yatazakka wa yakhsha. Moga-moga kamu cakap lembut tu, dia akan lembut hati dan juga dapat tazkirah. Sebab tu lembut sini, kalau Facebook tulisan, faham tak? Adab peraturan, haram maki orang dalam TikTok, haram maki orang di dalam Instagram, jangan ikut orang. We have more law dalam agama, jangan ikut nafsu. Tengok Coldplay, mereka hentam Profesor Madya Datuk Lokman Mufti wilayah. Apa tengok 3 hari ni? Kau ingat kau Tuhan ke nak hukum orang? Tuan-tuan, cara saya ialah tak perlu bergaduh. Tarik nama dia, kita blok siap-siap, kita delete. Senang. Sebab apa? Layinan ini nak bagi tahu kita kena berlembut kalau orang tu agak keterlaluan. Sebab wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia tak dengar cakap, blok dia. Hari ni kita remove satu grup. Ya, Jumaat tadi dia duk hantar gambar. Grup ni grup pondok, tapi dia duk hantar gambar-gambar dia dengan artis semua. Saya kata dekat bos presiden tu, YDP. Saya kata, akhi, ni grup kita ni grup duk cerita peribadi ke? Macam masjid. Masjid saya di Kuala Selangor pun, pelik je saya call admin. Enter removekan dia ni. Masjid Andalusia bukan duk cerita kau pergi London, cerita masuk kau pergi makan dekat tepi pantai Sungai Semilang tu. Bukan cerita. Masjid, grup masjid hanya informasi tentang masjid dan hal ehwal jemaah masjid. Betul yang melaluk tu. Hantar gambar-gambar orang aksiden, kepala putih, perut pecah. Mana boleh ni aib jenazah. Mudah orang komen, bang, padam bang, ini berita benar betul. Dia lawan balik. Okey, saya macam advisor di belakang lah. Saya tak pernah kacau sangat. Termasuk surau saya di Kemuting Bukit Jana, mak saya. Hantar gambar pungkuk tu. Ayah gambar emoji tu, hak perempuan kulit hitam, buat gini pungkuk dia. Yang aku pun buka lah elok. Aku ingatkan buah apple ke apa ke. Rupa-rupanya apple betul. Apple 2 warna je, hijau dengan merah. Ini hitam. Kata, astagfirullah, kurang hajat. Saya bagi tahu haji-haji, boleh tak kita remove dah ni? Okey Ustaz, kami ikut. Remove aja. Biar puas hati. Senang. Kaulan layinan, bukan mana cakap macam pondan maknya tu tak.
Lain benda hikmah. Kalau orang tu keras dengan kita, pada Quran kata, wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil cakap, Ustaz ingat Ustaz lah, ingat Tuhan lah. Duk hukum orang tak pakai tutup aurat ni bla bla bla. Kita bercakap atas fakta bukan nauta. Bila dia tak terima soalan cakap, hang buang je terus dia. Blok. Sebab apa? Takut kita jadi bodoh macam dia juga. Wahai para pendakwah, hampa tulis Facebook, hampa tanggung dosa kalau hampa tulis benda pelik-pelik. Tuan-tuan, bayangkan punca kita maki dia, bawah pada kita tu ada 450 reply duduk dengan dia. Perasan tak? Dia hidden kan? Dia komen ada 470. Semua kutuk dia ni. Contohlah, kutuk saya. Hampa tanggung dosa buta. Tengok hari ni, 2 hari ni, kes Coldplay. Kita kata Coldplay benda tak ada faedah. Tuhan sebut, if you want to be successful in our life, surah Al-Mu'minun bagi tahu, wa anil lagwi mu'ridun. Benar-benar mengarut jauhlah. Kita duduk sekian tengok budak-budak perempuan hak pakai tudung gedik tu anak siapa dia buat cari ya. Saya harap orang Singapura 75 masalah 85,000 tiket sold out. Lepas tu dia kata apa? Saya baca tadi kat airport tadi. Kalaulah benda ni tak upaya elok, Tuhan tak jadi dah malam tadi. Subhanallah. Wahai saudara, kamu tak baca ke Nabi kata istidraj? Memang kita buat solat hajat berdoa tak jadi, tapi Tuhan biarkan ada sebab. Tuan-tuan jangan bangga. Tuan-tuan ingat tak lagi seorang manusia tu dia ni jantan jadi betina. Yang terkini betina jadi jantan. Dia kata kalau saya amalan saya tak diterima di Tuhan, mesti dia pandai petik lepas tu. Saya berjaya tau. Saya cukur tau. Saya ni. Tuan-tuan, adik-adik, hampa jangan kongsi share orang macam ni. Haram hampa berfriend dengan dia. Saya bercakap direct. Sebab apa? Takut hampa terpengaruh. Kalau hampa tak berdaya nak lawan dia, tak payah campur tangan. Blok dan delete dia terus terang. Ustaz dakwah belah otak hang. Hang sendiri tengok dia buah maki, jangan. Lepas tu saya ambil pendekatan soalan bersama juga. Kami buat tak tahu. Contoh di TikTok. Ustaz lah dengan saya buat program Bangladesh. Faham tak? Faham tak? Di Terengganu saya jadi valley kereta. Baik. Parking kereta mana? Saya buat gini. Berapa tu? Juta no? 45 juta. Permain. Dia panggil aku bang, tak apalah sebab kita niat dah nak berlakon. Dia kata apa? Apa ustaz ni duk lawak-lawak begini tak ada akhlak. La ilaha illallah. Jadi bila tengok saya punya, memang saya mewajibkan saya delete dia. Sebab apa? Sebab takut kita jadi geram dengan dia. Jangan bergaduh dengan orang, walau orang tu bergaduh dengan kita. Cara daripada dia, boleh blok boleh delete. Sebab wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan sini bukan layan dia, tapi ahsan daripada bergaduh berterusan, potong. Walaupun adik-beradik sendiri. Adik-beradik saya agak dia berani nak buat dalam WhatsApp. Saya tak terlibat lah adik-beradik. Belah isteri saya, belah saya, semua isteri saya wakil. Tapi bila ada ipak dua, hantar pelik, saya pegang, saya cakap, ni, minta jangan tak ada adab. Ni grup keluarga tu, anak-anak pun ada. Makasih, minta maaf, Basir minta maaf. Selesai semua sekali. Itu cara saya. Lepas tu nak bagi tahu cara beradab lah tu, berpaturan sebab. Tapi jangan maki dia. Bodoh punya ipok, bangang, bengong, jangan. Lepas tu adik-beradik kena santau, adik-beradik itu punca dia. Kan? Dan mamah mulut-mulut macam ni, dua orang ni. Jangan tahu tu, jangan tahu tu. Orang geram dah, harap santau dia ni kan. Dia, उसके दिल के अंदर बुरा खराब हो गया. दिल तो पागल है. Pasal apa? Sebab ni jiwa manusia kita tak tahu. Lepas tu belajar menghormati hak orang yang tidak bertentangan perintah Allah. Betul atau tidak? Dia buat lari-lari, mampu pergi dia. Nuju kau, hoi. Yang aku pelik suara dia tak lari. Tuan-tuan,
Ni, kaya nak mampu. Kereta ada 12 biji. Rumah dia berpi dekat Pak Sidi sepanjang Batu Nuh. Bini hak tu. Tuan, bukan dia takut, bini tu menakutkan. Samalah saya pun. Bila saya tak mampu tuan. Ni cerita bukan main dah. Lepas tu kata kat orang, cakap dekat tok apa nama ni, hadak lah, tok nan, kupek apa benda. Dia lebih kurang aja. Tapi kita gurau, kena faham. Apa ni? Kadang-kadang bini pun tak faham juga. Oh, bukan main balik rumah dia katuk lelaki dia. Amboi, seronok lah. Taklah dia melawak macam tu lah. Tidak lah. Itu duk nampak dia Datuk tu duduk kat luar siram pokok bunga 2 pagi. Jiran kata, "Tok, ai. Apa hal tu seram? Panas siang, panas pokok jadi mati. Tu siram pagi. Rupanya kunci kena tukar. Lepas tu nak tidur dalam kereta, tepuk-tepuk kosen, orang tua sebelah keluar. Ai, apa tu cari bola kereta? Cari handphone hilang nak mana? Punya macam tu. Ada orang kat Selangor macam tu. Bukan Datuk Asri, Datuk lain. Tuan-tuan, asal nak bagi tahu dalam bahasa mudahnya, dalam hidup kita ni seorang bohong, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Orang yang terjerumus dia panggil al-mutajawizuna an hududillah, orang yang melampaui had-had Tuhan tak bagi, dia pi buat yang bagi tak buat, memang falahum azabun alim. Kalau akhirat Tuhan kata mereka akan dapat azab yang amat pedih. Kalau dunia dapat porak-peranda dalam masyarakat. Itu antara insya-Allah secara overall tentang kita kena ada adab dan peraturan. Ini caralah hikmah lebih kurang Ustaz Nafana Firdaus. Bagi saya ulang balik, benda yang tak betul kita nasihat dia tak terima, kita keluar ataupun dia dikeluarkan. Dalam bahasa mudah, qaulan layyinan. Kalau Allah pesan dekat Nabi Harun dan Nabi Musa, apa dia? Jumpa Firaun jangan kasar dengan dia. Dia zalim kan? Tapi sampai teratu Tuhan kata. Dia tak macam bapak Yahudi tu. Pak Yahudi Tuhan kasar sungguh. Ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin an-nasara. Dalam ayat suratul Maidah ayat 60. Apa nama ni? Wa ghadiba alaihim. Kemudian wa la'anahum wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Ayat yang paling kasar bila Tuhan sebut kami laknatkan mereka, kami murka mereka, kata dalam Quran surah Al-Maidah, dan kami jadikan mereka beruk-beruk dan babi-babi. Itulah Yahudi pada hari ini. Maka boleh tak kata Yahudi laknatullah? Boleh. Nak sebut babi beruk tu lagi berat, tapi Tuhan tak rasa berat sebab memang depa sifat macam babi dan beruk. Tak percaya kalau saya bohong, refer surah Al-Maidah ayat 60 dan ayat 77 tentang waladdallin, siapa yang sesat. Wallahu alam. Kembali Ustaz Firdaus. Baik, alhamdulillah. Nah, puas mukadimah. Boleh tak tengah tu? Tetapi semua poin-poin yang padu-padu, poin-poin yang padat, yang sangat penting untuk kita semua dan bertepatan dengan khutbah hari ini di Kedah. Tajuk hari ini di Kedah. Di antara 3 benda yang sangat kritikal dalam masyarakat kita, yang pertamanya adalah berkaitan dengan ekonomi, yang keduanya adalah perpaduan, dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan kefahaman itu sendiri. Yang inilah yang memecah belahkan di antara kita semua. Sebab kita suka berkelahi. Orang Melayu kita suka berkelahi. Macam mana ekonomi kita nak bangun, baru nak berniaga sikit, baru nak maju sikit apa semua, tunggang agama saya. Kan, ustaz-ustaz kan boleh kaya, dia kena naik kereta hak bunyi gitu. Kan, kalau dia kata dia naik motor hak yang tak ada tungkat, kena sanak dekat pokok nyok. Kan, dia kena naik hak tu. Kereta pun bunyi tu kakak geram pun nak kena tukar. Kan, dia tak boleh lagu tu, tak boleh tengok orang maju sikit tapi duk sembang tu, orang Islam kena kaya, orang Islam kena maju, ekonomi kita kena pegang. Lepas tu hak nak maju sikit apa semua dia dengki. Kan? Kemudian berkaitan dengan apa? Perpaduan. Kita suka bergaduh. Ni dalam doa ada ni 7, tak ramai lah 700 lebih. Berkelahi dalam ni. Hak seorang kata madat. Ni kat mana ni? Kat madat. Kata bukan, madat ni dekat Masjid Abu Sra. Hak seorang kata bukan, ni Masjid Andalusia. Berkelahi ni. Tak habis. Astagfirullah. Nak marah ni dekat Masjid Andalusia, Laguna Merbuk. Walaupun Merbuk bukan dekat Merbuk, dekat Sungai Petani. Lain. Cuma belakang tu dia ada Sungai Merbuk. Itu. Laguna, dulu tak guna.
Tarik balik Yang Berhormat, tarik balik. Yang Berhormat, amaran takhir ketiga saya akan keluarkan Muhammad daripada Dewan. Dah 6 kali Yang Berhormat sebut. Speaker tak speaker? Baik. Berkaitan dengan perpaduan kan, kefahaman, kita nak kena ada kefahaman. Semua orang ni dia ada prinsip masing-masing, ada kefahaman masing-masing kan. Sebab itulah kita ada pilihan raya, betul tak? Nak kena pilih masing-masing ada prinsip ni. Kita sambut boleh Ya. Soalah apa punca ada jenis ni? Apa punca ada? Puncak, Ha, kenapa kita bergaduh? kita ni kira ringanan ni. Ya. InsyaAllah. Mungkin apa punca dia? Kita- Sampai buat khutbah Jumaat tu. Kita cari perbezaan. Itu sebab gaduh. Cuba cari persamaan. Ya. Kita banyak persamaan, Ustaz. Persamaan macam mana? Kita agama yang satu, Islam. Islam. Kita bangsa yang satu, Melayu. Betul. Kiblat yang satu. Quran yang satu. Nabi yang satu. Bini Tapi satu. dia cari perbezaan. Bini yang satu. Yang itu minta Yang Berhormat tolong bincang balik. Ya, silakan Yang Berhormat. Siapa tanya soalan? Ha. Okey. Sebab betul, saya setuju tuan-tuan. Sebab ini masalah kita. Sebab masalah kita suka cari perbezaan. Allah seru kita dengan pokok kafir pun tentang kalimatin sawa. Kalimah yang boleh menyamakan kita dengan orang. Mungkin bicara bukan akidah tapi akhlak. Orang kafir kadang-kadang lebih baik daripada orang Melayu. Maksud dia buat bantuan, contoh dia lebih banyak. Maka kita cari orang macam ni untuk buat kebaikan dengan dia. Dan doa untuk dia. Kita kadang-kadang tak pernah doa pun untuk ada orang. Contoh apa jadi kat Yahudi yang Palestin. Bila disebarkan Quran terjemahan bahasa Inggeris, subhanallah tau. If you know about Yahudi Jews, you baca Quran ni. Ramai mereka yang dapat kitab tu semua berubah dan kebanyakan mereka masuk Islam. Sebab apa? Sebab kami tak heran kalau diorang boleh bom hospital 500 orang mati. We don't care. Maksud don't care ni caring ni maksud bukan kata mampu pihak orang Palestin orang Melayu, tak. Maksud dia kami tak heran. Sebab kalau depa boleh bunuh Nabi dan Rasul depa di kalangan Bani Israel sendiri pun apa kisah dekat orang Melayu. Itu maksud dia. Akhirnya dia orang belajar ayat tadi lah, ayat tentang babi anjing babi dengan beruk tadi. Kemudian Allah sebut surah An-Nisa ayat 40 tak ingat dah. Allah kata kalau puak-puak Yahudi ni diberikan kuasa dan pemerintahan, sedikit pun tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Betul? Dalam kitab Talmud sebut apa dia? Beza antara manusia dan binatang ialah manusia tu adalah Yahudi, binatang tu kita. Itu kitab Talmud. Baik, kalau kaji belajar, adik-adik belajar elok-elok, adik tak heran sebab apa? Saya kata bila nak berhenti, bila nak tenang, bila nak menang. Saya kata menang apa? Orang Palestin dah menang dah. Hari ini start pukul 1 tadi, depa buat kena jatah. Sebab apa? Tak boleh buat apa dah. Tonton tengok. Memanglah laki mati, bini teriak. Mana ada laki mati, bini gelak? Anak mati, mak teriak. Mana ada gelak? Tapi hari tu je teriak. Besok ada apa dia? Alhamdulillahilladzi ja'ala ailatana minasyuhada. Terima kasih Tuhan sebab jadikan keluarga kami keluarga syahid. Subhanallah. So dalam bab-bab ni betul bincang kerana apa? 3 tajuk dalam khutbah ni. Kerana kita suka cari perbezaan menyebabkan kita berpecah dan bergaduh sama-sama kita. So insya-Allah mungkin balik kepada Ustaz Firdaus nak tanya apa ataupun nak kesimpulan apa silakanlah, wallahu alam. Baik, kita dah padu sangat dah, banyak sangat dah. Dan perkongsian yang kita dapat pada malam ni sampai TikTok saya kena blok. Kena. Berapa lama? Seminggu. Kan boleh sebut pelik-pelik. Oh. Oh, blok pun. Woi! Pam dia. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok dia orang bersatu, kita sebut nama depa ada blok. Datuk Haji Muhammad Asri hujung bulan 10 yang lepas kami ada program labuh saham yang direstui oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Agung kita di bawah Yayasan Sultan Abdullah. Malam besok tu kami bentang sehari 1,000 orang lebih kurang di Hotel Grand Makmur, Darul Makmur di Pahang. Malam tu saya dengan Datuk follow saya. Besok pun sama juga buat program di Pantai Malang Ketua Menteri Sabah hari Ahad ni untuk bentang labu saham juga bursa yang sah ni. Malam tu kami di Masjid Tengku Panglima Perang. Saya pun tak terperasan.
Sebut sikit je. Datuk kena blok seminggu. Saya minta maaf lah kat Ustaz Firdaus Rabiq sebab mungkin Ana punya punca tadi sebab kita kadang-kadang tu saya kata tadi. Ya. Sebab orang kita tulis apa? Isra tu Isra apa tu tulis huruf I apa? Hell kan ataupun Zionis tulis Z macam mayonis gitu. Mayonis tu belum terkedarah bukan binatang tu. Tapi terpaksa tulis kenapa takut nak blok termasuk saya. Kami tiap-tiap malam 4 tahun dah buat live dalam Facebook. Nasihat dan menganjur bukan kita takut tapi rugi kalau dapat sekat Facebook lagi lama. Yang TikTok seminggu je. Tak apalah. So kuranglah pendapatan ya apa nama. Ni semua dia punya punca. Hak sampul malam ni bagi saya. Sampul tarik korang yang pengusi. Baik, tak apa, tak ada masalah. Jangan blok terus ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang Allah SWT, insya-Allah sekali lagi kita akan minta buat rumusan terus boleh kau sebab kita pun dah panjang. Tapi sebelum saya nak serah kepada Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan, inilah pentingnya perpaduan di antara kita, inilah pentingnya ekonomi kita semua insya-Allah, dan Masjid Andalusia tidak terlepas daripada nak membantu saudara-saudara kita dekat sana. Jadi kita nak buktikan pada malam ini berapa ramai yang boleh membantu saudara-saudara kita dekat sana. Tadi Tuan Nadir An-Nuri dah cerita dah kepada kita. Nuri benar? An-Nuri. Nadir tu bukan REE. Kan dah cerita dah macam-macam dekat kita apa yang berlaku dekat sana, hospital dibom, sekolah dibom dan sebagainya. Jadi pada malam ni tak boleh terlepas daripada setiap orang untuk sama-sama nak menyumbang supaya duit kita, harta kita, barang kemah kita boleh sampai dekat sana untuk membantu mereka dekat sana. Sebab apa Gaza kuat? Sebab apa Palestin kuat sampai sekarang? Mereka tidak mampu untuk memusnahkan keseluruhan daripada Gaza tersebut adalah disebabkan kesatuan hati kita orang Islam satu dunia. Jadi kita nak buktikan pada malam ini insya-Allah sama-sama. Ada jalan macam mana kutip ke lagu mana? Ada jalan kutip. Jadi insya-Allah saya serah kepada Ustaz Abdullah Khairi. Jadi kita akan jalankan tabung. Tuan-tuan bagilah tuan-tuan termasuk di atas pentas ni. Boleh ya? Tapi cuma jangan main kat saya, minta kat Syaril. Beg duit duduk kat dia. Dia tak pegang beg, saya jenis tahu beg duit. Kan? Jadi kutip semua dan pastikan setiap daripada sen kita, berapa pun duit siling yang ada, berapa yang ada, maklum-maklum hak ada rantai apa semua gelang, rongkai siap-siap. Potong lu. Tu, rongkai dah tu. Rongkai tetap insya-Allah. Okey. Baik. Jadi, hoi. Memang kah? Tak boleh budak, tak boleh lipi. Budak-budak dia malu sikit, jangan nak malu. Budak-budak malu sikit bagi hak yang kemah-kemah sikit. Ni adik. Watak. Oh, Cepat susun. 4 orang ah. Berapa yang kita ada? Cepat insya-Allah. Terus belakang. Tak silap saya nak umum malam ni juga insya-Allah. Kita nak tengok berapa yang kita boleh kutip pada malam ini. InsyaAllah. Saya pernah buat apa untuk Palestin di sini, pernah buat. Masa tu dengan MAPIM. Masya-Allah. Yang hebat saya pernah berada di Baitul Laham ataupun di Palestin. Dia Gaza lain, tebing barat lain. Yang Masjid Aqsa tu di tebing barat. Saya pernah 3 kali, dengan Ustaz Aslim pun pernah. Kami pergi sekali kan. Tapi kali yang keempat saya tak boleh masuk. Yang hebat ni tuan-tuan, saya pernah berada di tempat anak-anak yatim di Palestin, di tebing barat. Kami pergi ziarah tu. Tapi sebelum ziarah tu malam tu, kita pakat bubuhlah gula-gula kan, ikat nak bagi kat budak-budak. Sampai saja dekat sekolah tu, ni budak-budak anak yatim ni yang bapak depa, mak depa terbunuh. Dibunuh oleh Yahudi. Oleh Israel. Akhirnya apa? Depa beratuk panjang ni. Saya sebagai ketua rombongan Mutawif tu kan, saya pun ambil tengok budak tu perempuan segak kan. Jadi kita tengok, segak lah budak Palestin ni. Segak tuan-tuan budak Palestin ni. Jadi saya ambil lah 2 coklat yang kami bungkus tu, bagi kat budak ni. Budak tu kata, "Ji wahid bas." Hang bagi aku satu lah. Saya kata, "Limadha ya bin?" Pasal apa? "Hadha wahid li wa hadha li sadiqi." Dia kata, "Hak satu ni untuk aku." Dia kata, "Hak satu lagi ni hang bagi kat kawan aku." Dia kata, "Aku tak mau ambil." Tengok. Depa punya apa? Prihatin dengan kawan-kawan ni. Sebab apa? Sebab aku mak ayah tak ada. Depa ni pun yatim juga. Pasal apa hang bagi aku lebih?
Kita nak ATM kita macam mana? Bagi satu, nak dua, nak tiga, nak semua kalau boleh. Mereka sampai macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Prihatin kepada kawan-kawan. Kalaulah tuan-tuan prihatin malam ni, tuan-tuan bagilah. Kita nak sumbang untuk Palestin. Gaza sekarang tuan-tuan 4 hari mereka gejatan senjata. Sebab apa? Siapa yang tahu-tahulah. Mereka pergi Kuala Lumpur yang kutip-kutip ni patutnya kena bagi orang tua-tua. Baru ni kami buat di Paksi. Alhamdulillah ada grup khasidah tu kan. Mereka kutip tak ramai. Yang hadir tu dalam 5,000 orang. Tapi dapat 10,000. Sebab kita pergi seorang-seorang ni budak-budak hilang dah. Pergi mana dah. Loh. Depa suka pergi grup. Tuan-tuan, perempuan panggil depa. Hilang dah Kena pun. tolong kelui. Kita kalau kata lepas tak lalu kita lega tak lalu. Mana budak ni mana? Woi, mana habis? Balik dah apa? Tak tahu pegang dengan sampun-sampun naik kereta balik tu. Tak ada dah pun. Tu nak kena bagi orang tua-tua. Orang yang biasa kutip baru ni dapat. Okey, alhamdulillah rumusan. Tuan-tuan, satu pokok kalau tebang dia boleh menghasilkan beribu batang mancis. Tapi satu batang mancis boleh membakar beribu pokok. Tuan-tuan, jadilah tuan-tuan batang mancis yang memberi faedah. Faedah macam mana? Batang mancis dia ada kepala. Kepala tu tujuan dia untuk bakar. Tapi nak bakar dia kena toreh. Kena asah. Asah tu apa? Buang hak negatif dalam kepala ni. Tonyoh sikit. Sebab tu malam ni kita ceramah, Ustaz Hazrin dia tekan, dia hentam betul-betul. Kita kalau silap guna media sos ni tuan-tuan, kita terpengaruh dengan tak elok. Dia tak akan elok lah. Tapi kalau kita guna benda elok, kita gurih elok-elok, dia akan jadi elok. Gurih dia boleh terbakar, boleh memberi manfaat untuk bakar apa yang ada dalam benda yang tak elok. Sebab tu tuan-tuan, media sos ni mau tak mau kena ada. Saya dulu ada Facebook ya. Lepas tu ada Instagram. Lepas Instagram dia kata Ustaz kena ada TikTok. Saya pun daftarlah TikTok. Kemudian dia kata kena ada Twitter. Twitter tu bukan Twitter, dia Twitter. Kan? Kena ada, tapi saya tak aktif. Saya aktif dalam TikTok aja. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, rupa-rupanya bila ada media sos ni, ada WhatsApp, ada Telegram, manfaat banyak sebenarnya kalau kita guna betul. Ada seorang sahabat saya, Ustaz Usop ni dia timbalan Dewan Ulama Kedah. Dia bagi macam mana? Tiap-tiap pagi dia akan hantar satu muka Al-Quran dekat saya. Jadi saya buat macam mana? Sebelum saya baca apa pun, TikTok ni ke, tengok Instagram ke, tengok Facebook, tengok Twitter ke, sebelum tengok, saya akan cari Ustaz Usop ni dulu. Cari dia mesti hantar. Kalau tak hantar, saya akan telefon dia. Ustaz, tak ada ke surah? Sebab apa? Wajib bagi saya baca Quran dulu. Saya akan baca Quran dulu. Mesti baca satu muka. Bila habis baca satu muka, barulah saya nak tengok apa-apa yang saya nak tengok. Sebab dia banyak manfaat. Kita jadikan media sos ni untuk manfaat diri kita, tuan-tuan. Allah, sekarang ni ada satu tuan-tuan. Tuan-tuan kena download. Namanya Tartil. Tartil, tolong download. Tartil ni siapa download? Tuan-tuan boleh cari ayat Quran ni cukup mudah. Tekan aja dia search. Kita baca aja. Walamma dakhalu. Terus dia akan bagi tahu ayat apa, surah apa, baca macam mana, qiraat apa nak baca. Sampai macam tu. Kaedah free ya. Tartil, T-A-R-T-E-E-L. Ini aplikasi dan baru ni tuan-tuan ada satu lagi nama. Mukharranah. Ni tuan-tuan yang baru ni. Ada satu lagi aplikasi yang tuan-tuan kena download yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bawa Al-Abqari. Tuan-tuan type Al-Abqari. Satu aplikasi ni cukup bagus. Dia menjawab persoalan apa yang kita bermasalah dalam hal agama. Contohnya tuan-tuan, tawaf tidak. Tuan-tuan nak keluar daripada Mekah ke Taif, nak tawaf tak tawaf. Tuan-tuan type aja dalam tu aplikasi tu. Dia akan bagi jawapan yang cukup detail dengan hadisnya. Hadis ni hasan atau tidak? Hadis ni sahih atau tidak? Hadis ni boleh jadikan sebagai hujah atau tidak? Sampai macam tu. Menunjukkan cukup mudah. Tuan-tuan type Abqari. A-B-Q-A-R-I. Abqari.
Yang ni bahagian yang dulu punya Datuk Dr. Zulkifli. Dia yang ni. Dalam tu tuan-tuan tengok ada aplikasi yang macam-macam yang menjawab persoalan agama. Ni media ni banyak dan saya sangat hormatlah tuan-tuan. Ada 2 orang menteri besar ni. Tuan-tuan yang pertama Datuk Sanusi. Tuan-tuan tengok setiap hari dia download ayat Quran. Ayat Quran setiap hari. Termasuk juga menteri besar Perlis. Tuan-tuan, manfaat sungguh tuan-tuan. Kalau tak dan baca kawan saya tak hantar, saya akan baca yang ni. Sebab saya buka Facebook, saya tengok mesti ada Quran, saya akan baca. Tuan-tuan tengok, kita ni ambil manfaat lah tuan-tuan yang dikasih adik-adik kita. Apa yang boleh ada di kalangan tuan-tuan, dia kodkan kata-kata ustaz. Macam baru ni saya ceramah, spontan saja terkeluar daripada mulut. Tuan-tuan carilah sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik ni bila kita berkawan, binalah memori sebanyak mana yang mungkin. Kita tak boleh patah balik dah. Kerana gambar yang kita ambil, kita bersama dengan dia, itu akan menjadi bahan bukti bila kita meninggal. Saya buat dalam bentuk ceramah macam tu. Tiba-tiba orang kod, orang masuk. Rupanya tuan-tuan viral. Menjadikan sahabat yang baik. Akhirnya mereka, suara saya tu naik sampai ke udara tu. Orang terjun daripada apa? Kapal terbang. Dengar suara saya, tuan-tuan, jadilah sahabat yang baik. Sambil terjun tu. Sampai atas bukit. Sampai tu dalam hutan. Dalam hutan berkeluar suara saya juga. Sama juga dengan suara yang tu. Pudin. Sama juga tuan-tuan, sama. Nabak kata, gunakan kesempatan yang ada apa yang boleh. Dan kalau tak boleh, tuan-tuan nak ceramah, rakam suara ni. Boleh teratur. Sampai orang buat lagu tu, rap. Boleh teratur. Buat rap suara dia. Saya pun sama, dia buat rap. Rap apa? Tu yang terka tu. Hoi. Last kali. Hoi. Jadi macam tu tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kata, gunakan apa yang ada. Apa tuan-tuan boleh? Yang anak-anak muda ni. Boleh apa? Kita boleh rakam. Kita boleh copy. Tak boleh copy. Saya macam mana? Share, paste. Ada benda baik, share, paste. Kan ada orang baru ni masuk Masjid Laguna. Apa nama tu? Sahabat kita tu. Dia cerita pasal Laguna semua. Allah, ustaz minta tahu hang ni Facebook apa? Minta tahu apa? Aku tua-tua aku update ni nampak ni. Ni ada zat. Tengok ni. Saya share. Orang komen dalam tu, dia kata, apa ni? Terlalu pedih dia cakap. Ni, Masjid Laguna. Tak tengok ni. Hang teruk betul ya. Zat. Sama nak duk tahu. Internet pada cak ayam. Mana ada. Ni. Abu Aidan. Woi ni. Abu Aidan Faris. Nah. Bukan Laguna, Busyra. Busyra lah. Dia sebut Laguna. Tak guna betul. Ni Al-Busyra nampak tu? Ya. Kan? Orang pakai share nampak? Tengok. Siapa dia ni? Mangkuk ayam mana ni? Tak tahu. No, tuan-tuan tengok dia komen sini, dia tulis bagaimana Masjid Al-Busyra. Ni dia komen ni dengan bubuh gambar, tuan-tuan tengok. Orang pakat buh situ. Kami dah pernah pi tengok. Kebaikan yang dia dapat cukup hebat. Ada orang doa, alhamdulillah ustaz. Dia tak tahulah sama ada ustaz ke siapa. Dia bubuh gambar daripada ni tahun. Ni bila punya ni Al-Busyra ni masjid ni. Sebelum naik taraf ni. Ya. Ni teruk ni tu. Ni berak pun pakai korek lubang apa ni. Tu teruk tu masjid tu. Sampai upgrade sampai macam ni. Nampak? Ada kebaikan yang boleh kita sumbang. Sebab tu tuan-tuan, guna sungguh-sungguh media sos ini. Saya yakin dan tuan-tuan tak boleh berceramah macam kami. Apa yang boleh kita sumbang? Banyak insya-Allah. Saya harap akan memberi kebaikan kepada umat kita sebelum kita meninggal lah. Dan saya juga nak ucap terima kasih lah pada malam ni Datuk Asri. Ni, tuan-tuan tengok flyers ni. Wahai anak muda, jadilah orang yang hebat ni. Siapa yang nak join untuk menjadi tenaga pelajar kepada pelaburan saham yang sah dan patuh syariah. Datuk Asri terlibat tuan-tuan sehinggakan dia mengeluarkan UPM mengeluarkan CJ profesional. Nampak? Dan kita juga ada orang hebat di sini ni, Datuk Nan ni. Kopek. Kopek belada, QPEC. Datuk Nan minta maaf, kaki melawak semua ni. Ni Presiden QPEC. Persatuan bukan pengguna kaki tangan awam
Ni semua orang hebat-hebat dekat Laguna ni. Bukan tak ada guna. Weh, Laguna berguna, nampak tak? Ni menunjukkan bahawa kita gunakan mereka buat program. 10 tahun dah Masjid Laguna ni. Dan saya mai dulu, tak ada lagi. Mai tengok tu dah ada dewan punya cantik. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, malam ni boleh tak kita bagi satu tepukan gemuruh kepada ahli jawatan kuasa Masjid Laguna, boleh tak boleh? Hebat tuan-tuan. Saya masuk dewan tu macam dewan hotel 5 bintang tu. Tu. Punya sejuk. Masuk sejuk. Dia berkata ni kami kira tak sejuk. Tak sejuk apa, aku ketak sampai ke telur. Menunjukkan apa? Hebat pihak pengurusan ni. Jadi alhamdulillah Masjid Laguna Andalusia, walaupun nampak Andalusia. Kita kalau sebut Andalusia ni orang tua Andalusia kan. Andalusia kan tua. Tapi Masjid Andalusia Laguna Merbuk adalah satu masjid yang hebat dan akan menjadi satu mercu tanda bila mai Sungai Petani. Kalau pergi Merbuk, Masjid Al-Bushra. Tuan-tuan bagi tepukan gemuruh pada Masjid Al-Bushra. Hebat tu. Pada muka kena band dah. Dan malam ini, tuan-tuan, alhamdulillah boleh ada 10 tahun sambutan ini. Satu sambutan kalau kita panggil 10 tahun, jubili apa? Jubili apa tu? Kalau 10 tahun? Jubili apa? Tak ada. Bubuhlah jubili apa pun. Jubili gangsa kot. Kalau 25 jubili? Perak. Kalau 50? Emas. Kalau 100? Mampus terus. Antarlah jubili apa pun 10 tahun. Jadi alhamdulillah sempena 10 tahun Masjid Laguna berada di Sungai Petani. Mari kita gegarkan malam ni dengan 3 kali takbir. Boleh tak boleh? Takbir! 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 Wallahu a'lam. Dah tak mau nak share. Ajak liok banyak. Ya alhamdulillah, semangat kita pada malam ni. Kita duk tunggu tengok berapa banyak hak boleh. Saya duk risau ni. Tuan-tuan tolong kelui-kelui. Kalau kata depa tak main lalu kat kita, jangan duk buat lega. Maklum jangan duk buat lega lah lepas tak main kita. Jangan duk buat lagu tu. Panggil lepa. Bubuh tolong kita nak kira sekali lagi, kita tengok berapa yang boleh. InsyaAllah baik. Cara ringkasnya insyaAllah Ustaz, rumusan untuk forum kita pada malam ni, mungkin nasihat dan juga yang boleh berkongsi dengan kita semua insyaAllah pada malam ni. Silakan Ustaz. Kalau kita tengok video yang orang hantar kat kita tentang kejadian berlaku di Palestin. Semalam saya di Terengganu 2 malam, saya kata Terengganu dihujani dengan air. Tapi di Palestin, di Gaza especially dihujani dengan peluru dan bom. Dan pok-pok beruk dan babi ni, mereka ni bersifat bacul, dayus. Mereka tak berani face to face lawan tembak. Mereka pakai sniper sharpshooter dia orang. Yang paling diperjahanamkan ialah waktu subuh, time ibu dan isteri tidur. Tuan-tuan kena ingat, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah berdoa untuk Syam. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam. Syam ni ada 4 yang terkenal: Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Tapi kena ingat, seorang sahabat Nabi Zaid, dia kata ketika kami, dalam hadis Ahmad, ketika kami menulis Al-Quran dekat pelepah kurma, tiba-tiba Nabi bercakap dengan kami, Tuba lisyam, Tuba lisyam, Tuba lisyam. Untung orang Syam, untung orang Syam, untung orang Syam. Dan kami tanya Nabi, apa yang untungnya? Sebab negara lain tak macam Syam. Malaikat sentiasa mengembangkan sayap ke atas negara Syam sampai kiamat. Tuan-tuan jangan heran saya sebut tadi dah. Yahudi yang bersifat mal'un dan maghdub, yang bersifat binatang, Allah gelar babi dan beruk. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bab-bab ini
Tuan-tuan takkan tak dengar hadis Nabi? Hadis Bukhari sebut, bila orang tanya saya, di Pakistan kami ni diajar dengan dua benda. Satu Yahudi, satu lagi satu puak, tak sebut benda tu. Dia cerita lain pula. Setanan dalam jiwa saya. Dia orang bunuh orang Kashmir, anak-anak gadis 200 orang, dia roga dan pelajar, dia tutup sekolah, dia ambil tayar, dia bakar hidup-hidup. Lepas tu terbit lagu Khuni Syahidah Renggalaya Fatah ke percam Lihiraya Jagu-jagu Subuh huik Rusi ni bazi hari hai Hindi pe larza tari hai Ab Kashmir ke bari hai Jagu-jagu subuh huik. Saya bernasyid di hadapan hampir 30,000 orang. Kesatuan Pelajar Islam Pakistan, tuan rumah di Karachi. Saya diajak oleh Parti Islam Pakistan, Jamiat Islamiyah di Pakistan, mewakili orang yang bukan bahasa Urdu untuk bernasyid dalam bahasa Urdu dan juga Arab. Dan kami dipilih bersama sahabat-sahabat kami daripada Mahat Tarbiyah Darang, Batul Hikmah, dan saya bernasyid depan orang. Dan nasyid ni ceritakan tentang lama dah. Bayangkan saya menasyid pada tahun 1990-an. Ni dah 2023 dah. Dan saya buat cucu nak masuk 3 orang. Jadi dia kata Rusi ni bazi hari hai. Waktu itu Afghan masih dikuasai oleh Rusia. Dan dia kata Masjid Aqsa sedang menangis. Ab Kashmir ke ruti hai. Maksud dia Kashmir, jangan kamu lupakan dia. Dia ada relate Kashmir dengan Palestin. Jadi nak beritahu kepada kita, benda ni orang kata bila nak selesai masalah. Tuan-tuan ingat Nabi kata apa? Akhir nanti kiamat, la taqumu sa'ah. Takkan datang kiamat sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Tuan-tuan kena pegang, tuan-tuan yakin. Nadir An-Nuri, Ustaz kita Nadir An-Nuri sanggup tinggalkan negara Malaysia dan berkahwin dengan ibu tunggal di sana, dapat anak dia mari. Tinggi pada dia lagi. Tuan-tuan, sanggup korban. Dia tu bukan budak bodoh, tuan-tuan. Dia budak educated, bapa dia profesor, doktor Kamaruzzaman, UAE punya lecturer. Tapi ayah dia reda restu sebab kerana Islam. Tuan-tuan tengok hujan ni, peluru dan bom. Tiba-tiba tuan-tuan orang bawa tabung, bawa kelongsong, bawa bekas derma. Tuan-tuan boleh tergamak, tuan-tuan tak bagi duit walau RM1. Memang teruk kita, tuan-tuan. Kesian datang apa macam ni. Berarti budak-budak tadi pula malu, laju pula tu hilang dah. Tuan-tuan, siapa yang tak bagi malam ini, tuan-tuan cuba rasa satu kerugian, tuan-tuan. Apa tanda solidariti kita? Nak harap doa, haram tak doa. Duit kita lah sebagai wakil kita di sana. Dan Nadir An-Nuri orang yang amat diberi amanah dan dipercayai. InsyaAllah. Macam mana kata bergaduh tentang kes duit yang dia tunjuk audit dia. Berapa dia ambil upah untuk orang Palestin buat kerja dengan dia. Tak berbaloi, tuan-tuan. Dan ramai di kalangan pekerja dia, bini dia orang, anak dia orang mati. Tiba-tiba tuan-tuan kita nak derma, tuan-tuan. Punya kedekut piang. Bagi lebih kurang ada dalam paket. Makcik-makcik cuba azam tengok, mai hampa banyak, hampa pakai hampa bol sereluk tu. Amboi kasar cakap. Tak, tuan-tuan bukan suruh bagi emas tu tak. Maksud dia, pegang cagar emas. Saya teringat salah khairi. Berapa salah kat 47,000 Salah. Kita bagi, ada orang bagi kat kita duit. 36,000. Makcik tu mai bagi satu kelongsong tu mai. Ni kata duit harta pesaka, duit laki saya bagi saya mai. Kalau fikir balik, dia ni fikir habis ya. Seorang pengetua sekolah bawa 250,000 duit gratuiti cikgu dia. Dekat mana? Masjid Bandar Tasik Kusuma, Datuk Nan, yang mana pengurusi dia ialah pensyarah kanan Ketua Jabatan Quran Profesor Dr. Najib Abdul Kadir orang Kelantan. Dia Nazim Masjid.
Dia orang Pinang, saya jadi duta, saya tolak, saya kata saya tak boleh nak komit, dia berlantik Ustaz Syed Noor Hisham. Saya ingat lagi, 250,000 dia bawa duit dia, duit yang memang kerajaan bagi, dia berhenti cikgu tu. Dia kata tak rasa apa. Tak apalah kata duk Prof. Yang penting separuh tu suami saya arwah, separuh saya punya. Ini Palestin sahabat. Patutnya bulan 10, 11, 12 ni kita mula canang. Sebulan 100 ringgit aku nak potong, nak bagi dekat Palestin. Ini contoh. Lepas tu tuan-tuan tahu tak, orang kata bila nak menang, bila mata Nasrullah ala Falastiniyin, bila Tuhan nak tolong, Tuhan tolong lama dah. Sejak kita belum beranak lagi. 1948 until tonight, 2023. Apa jadi? Mati teriak hari ni, besok dia angkat tangan seronok, takbir. Betul apa? Alhamdulillah, laki aku Tuhan jadikan dia syahid. Lepas tu Palestin bukan duduk di Malaysia. Palestin di sana. Lepas tu Nabi kata dunia dia berkat. Imam At-Tabari terjemah dalam subhanallazi asra bi 'abdi tu, al-barakna tu apa dia? Berkat segala tempat, kalau pokok naik dia terbaik. Apa menatang duduk sana tempat yang terbaik, sebab itu dipanggil antara tempat pada mahsyar. Disebut dalam hadis. Itu kita pertahan sangat. Nak sebut pada kita bagaimana keadaan dia. Lepas tu kalau kita sebut orang Islam kiamat tak akan mari, pegang elok i'tiqad ni akidah. Orang Yahudi tak akan hidup apabila kiamat tu mari masuk dia. Orang Islam bunuh dia orang. Walau mereka lari hatta yakhtabi'a wara'al hajari wasyajar. Walau mereka sembunyi di belakang pokok dan batu. Faqalat al-hajar wasyajar. Kata batu dan juga pokok, wahai orang-orang Islam, Yahudi di belakang aku, ta'al faqtulhu, mari sini, bunuh mereka. Illa syajar al-arqad fa innaha min syajar Yahud, kecuali pokok Gharqad. Tuan-tuan, sebab dia kata bila Tuhan nak tolong mereka, tuan-tuan, sejak tahun 48 sampai lah Tuhan, kenapa? Ketenangan. Ketenangan tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, kita nasihat Coldplay pun tak dengar. Saya memang minat muzik-muzik ni. Benda yang nampak membawa lambang kepada LGBT dan sebagainya, buat apa kita terima, Tok Nan? Kata Tok Nan buat suka ya, tapi nak buat macam because we have no power, no more power. Ini masalah kita pada hari ini. Kita ni Tok Nan kadang-kadang adik-beradik tak semayang, nak tegur pun takut. Kita adik-beradik kita tak tutup aurat, nak tegur pun tak berani. Kenapa? Sebab kuasa hilang. Naik kereta sekali pergi Kuala Lumpur, 5 orang, 2 yang semayang, 3 tak semayang. Kita naknya, mayang lah, pasal buat tak mayang. Tak berani. Nak jadi orang Palestin, tak maaf lah. Kita harap duit kita aja boleh bagi. Maksud saya bercakap, tambah saya pula dengan tulang besi, dia belakang besi, ada skru 6, hantar sana, patah besi itu, dengan kita mati terus. Yahudi gelak je. Dia ni datang buat apa ya? Keluar Naruto Shippuden lepas tu. Orang macam ini, kita tak heran dengan dia. Belakang pun ada besi. Betul cakap awak, kata tuan-tuan. Tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita macam mana hari ini? Saya ulang balik tuan-tuan, siapa yang tak bagi RM1 walau sikit RM1 tuan-tuan, tuan-tuan jangan menyesal tuan-tuan. Tuan-tuan keluar laguna ni, mati kena langgak salat akhir, na'udzubillah. Waktu tu, apa nama tu? Laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Tuhan, boleh tak kamu lewatkan kematianku? Aku nak derma, aku nak suka, nak jadi orang baik. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak bolehlah. Bagilah tuan-tuan, insya-Allah abang-abang yang kerja kerajaan bermajikan niat sebulan ni, sebulan 10, 11, 12 sampailah selesai.
RM50 potong. Tuan, ma naqasa malu 'abdin fi sadaqah. Jangan risau. Tuan, sepujung ni nak bagi tahu, dalam hidup kita nak buat menatang apa mesti ada ilmu dia, betul Ustaz ni. Tuan tengok tadi Datuk Mak Asri antara penyumbang RM5,000 pada tuan-tuan. Ni tuan dia, pemilik, dan dia juga guru saham saya. Tuan-tuan, saya duk geram report dengan polis. Polis kata nak buat macam mana, tak boleh buat apa dah. Tanya Datuk beratus kali dah buat report kerana muka kami, muka Ustaz Firdaus, muka Ustaz Allah, muka-muka Samsing ni. Tuan-tuan sekalian, muka yang berhormat, muka MB, muka Datuk Zulkifli Bakri, muka mufti-mufti masuk Facebook, anda labur 300 dapat 7,000. Bodohnya orang kita, minta macam kasar Betapa bodoh termasuk yang pakai lebay ni. Bilal masjid di sebuah negeri di Malaysia kontak saya, Ustaz, macam mana pelaburan saya itu? Berapa masuk? 7,000. Saya kata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz? Jangan main-main Ustaz. Duit saya tu duit KLP saya berkeluar akaun kedua. Saya ulang balik, inna lillahi. Saya kata Bilal, kalau saya kata Bilal ni bodoh, Bilal marah. Kalau pelaburan 300 dapat 7,000 itu kan namakan judi. Allah. Sahabat saya tu Datuk di Sabah 27,000. Lepas labu buka saya. Saya tengok muka Ustaz ada situ, tu sebab tu saya batuk situ. Tuan-tuan, maka saya bincang dengan Datuk beginilah. Saya pergi mana-mana, insya-Allah Datuk dia rajin. Datuk ni dia dahagakan ilmu. Dia alim bab saham. Tapi dia suka ikut, tak, bukan saya seorang je, ramai ustaz dia ikut. Saya kata gini, Datuk, bila saya pergi Datuk ikut, kita buat program seminar saham. Dan Alhamdulillah hari Ahad ni kita buat di hadapan Timbalan Menteri, Ketua Menteri Sabah, iaitu pada hari Ahad di Raya Hotel. Itu besok. InsyaAllah nak terang, nak bagi faham yang saham ni tak ada main call-call. Saham ni tak masuk dalam Telegram. Ni tolong dengar elok-elok orang-orang jemaah masjid Laguna. Saham tak ada pakai TikTok. Saham tak ada pakai Facebook. Soalan pertama dia silent killer, apa nama dia? Killer yang paling besar pada tanya dia, ni kena buka akaun CDS tak? CDS pun tak tahu menatang apa. Teruk orang kita ni. CDS akaun kena buka dengan mana-mana bank, Maybank, RHB, whatever lah. Dia kata tak ada, pembohong. Tapi tak boleh jadi kat Datuk Azri. Kita kena turun sebab tu Datuk, Alhamdulillah tuan-tuan, dia sumbang 5,000, bukan dia tu kaya tidak. Tapi dia tahu ini prinsip kita dapat, kita kena bagi. Dia mai banyak lagi. Mai macam mana, jangan canyalah, bukan untuk duit, mungkin kebahagiaan, keberkatan dan sebagainya. Dan insya-Allah satu hari bulan ni, wahai anak-anak muda, orang-orang Sungai Petani, di Puris Hotel, jam 8.30 sampai pukul 12, kami berada di sana untuk cerita tentang saham supaya anda seronok dengar. Dapatkan ilmu, anak-anak muda, saya cabar you all. Dan apabila kata kalau aku dapat duit, kalau aku dapat labu, kalau aku kaya insya-Allah, aku nak jadi penderma yang paling hebat, bayar zakat, bawa keluarga aku pergi haji, pergi umrah. Itu the big why. First sampai 10. Bukan nombor 1 nak bagi mereka, nak bagi, tak payah. Team building kita buat salah. Bagi ni A4. Suruh tulis big why. Oh dapat, kalau kaya nak pergi ni, bawah kali pergi haji nombor 10. Batu bangsa kita paling lewat pergi haji. Oh saya nak pergi umur, nak pergi haji senang lagi, nak pergi. Dah lah tarikh pergi haji tahun 2070. Dia jadi mumia waktu tu dah. Migration pun scan muka jari pun nampak tulang lagi tak ada. Pi lah masa ada. Ada rezeki pergi. Betul tuan-tuan. Orang kawasan tempat ana dia pi tahun 2027 baru meninggal baru ni. Tapi dia dan pi umrah. Sebab ilmu macam-macam salah sebut tadi lah. Sebab tu dalam bab-bab saham ni insya-Allah mai satu hari bulan ni. Satu hari bulan saya jumpa orang korporat yang simpan duit dalam bank 10 juta. Bila saya cerita dekat dia, saya pun bukan hebat mana. Anak saya tolong saya, bantu saya. Saya tak ada nak tengok benda ni. Saya hantar anak saya biar dia cerdik benda ni. Ini ilmu tuan-tuan.
Di Malaysia ni baru hampir 4% saja dibuat dengan saham pelaburan saham bursa bukan hal lain, syariah. Tuan-tuan, orang kita tak support. Ya, Datuk buat ketika Johor, yang datang semuanya bangsa lain. Kan? Kripto, tokenized kripto, sahabat kita Wan Asfar. Melayu ada 6 orang, popok Cina mai kat dia 30 orang. Datuk sewa pergi ke Purih tu bukannya murah, tapi ni Datuk kata buat. InsyaAllah. Ya, walaupun katalah pelan lebih, tapi ingat Datuk, yang hak belakang mai kita tak nampak. Jadi insyaAllah tuan-tuan, buatlah terbaik. Siapa yang sini berminat, layarilah insyaAllah. Kita dah ada flyer ni, ada di belakang mana, wallahu alam. Tuan-tuan buatlah dalam bab ni, sokonglah support. Ini bukan produk Datuk bukan produk AA. AAA tolong menterjemahkan supaya masyarakat faham tentang dunia investment. Ni anak-anak muda ni belajar insya-Allah. Tuan-tuan, so insya-Allah itulah lebih kurang Ustaz Firdaus nak bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan, kita susah nak bantu orang sebab kita rasa kita sentiasa susah. Maka kita akan susahlah sampai hidup disusahkan oleh Allah. Soalan balik, kita susah nak bagi bantuan kat orang sebab kita rasa hidup kita susah. Sebab itu kita sentiasa disusahkan oleh Allah. Kenapa? Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Surah At-Talaq refer balik. Tuhan kata bagilah apa yang kamu ada. Yang tak ada tu bagilah apa yang dia rasa dia ada. Tuan-tuan, insya-Allah do for the best, buat yang terbaik, but don't feel the best. Jangan perasan kita orang yang paling baik. Termasuk saya, wallahi termasuk saya. Jauhi sombong, ego, rasa hebat dengan pangkat jawatan dan kuasa kita ada. Sebab benda tu hanya kesementaraan sahaja. Suara saya pun, setiap hari bulan Tuhan tarik pada muka engkau. Orang kata, tapi tolong Haslin, jangan sombong dengan kelebihan Tuhan bagi. Sama saya Firdaus, jangan sombong dengan kelincahan Tuhan bagi. Sama seolah kredit, semua sekali. Betul atau tidak? Kekuatan kita ini, insya-Allah, boleh akan jadi lebih kuat kalau kita ada kesatuan. Insya-Allah, kita boleh menang dengan siapa-siapa sekalipun. Tetapi kekuatan kita tidak boleh rasa boleh kuat tanpa kesepaduan. Tuan-tuan, seorang tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita kena ramai macam ni. So terima kasih banyak pada malam ini. Dan ramai tengok sahabat jual sini minyak zaitun semua. Saya pun ada produk sebenarnya, sabun Easy 5. Dia adik-beradik Dozi. Easy 5 ni adik dia Fazliana. Yang Dozi tu Datuk Syukri. Semua orang sik. Tapi mereka ni buat produk Easy 5. 5 dalam 1. Tak payah beli perfume wangi dah, semua dalam tu. Tengok cari kat mana, saya pun tak pergi tengok taman dia berduduk. Mereka menego tuan-tuan, dia bayar zakat tuan-tuan. Boleh lawan orang buat produk 2.9 kilo, dia berbuh 1 tong 5 kilo. Yang besar 10 kilo. Wangi tuan-tuan saya pakai dah tak pakai. Kenapa? Sebab dia orang lantik saya jadi macam speaker. Tapi perangai orang kita Ustaz lah, dia suruh kita kena sedap tak sedap. Tapi haram tak bagi. Saya kata nak boleh. Mai aku try sebulan, buat main 15 tong kat aku. Saya pakai, memang amazing Datuk. Tok Nan, tak payah Tok Nan pergi carilah bagilah kat bini sebotol kan contoh dia. Memang wangi. Sumpah jangan dalam negara, jangan sumpah tak boleh sumpah. Wallahi man tuan-tuan, dia merebuk ni, Masjid Bushra. Nasi Arab sedap. Jangan. Haram bersumpah dalam bab negara ni. Tobat. Tobat sedap tobat sedap. So makan dia bertobat dah, tak pergi dah. Ya, contoh gurau So dalam bab ni bantulah minyak zaitun, apa lagi minyak Fatimah, apa lagi minyak gut-gut kan. Semua ada. Bakat beli huruk yang mana betul. Insya-Allah lengah pinggang, esok berjalan, hak lumpuh jalan elok kaki dia. Kan? Yang tak beranak mengandung, kan? Tapi kalau dah tak ada lelaki nak mengandung macam mana? Ada jual belaka, cari untuk insya-Allah. Bantulah, dan saya yakin mereka ni usahawan yang bayar zakat. Dan Masjid Laguna, subhanallah, ya, makmur, cantik. Kenapa? Sebab AJK sekepala hutaqin. Masjid ni cantik, bagus, berjaya, sukses. Sebab AJK dia sekepala hutaqin. Faham tak? Sekepala otak. Maksud dia kalau mereka duk bergaduh, Tok Nan bergaduh dengan Haji Din dan sebagainya, bergaduh dengan sekian, takkan boleh buat pada malam ni. Percayalah, samalah ni orang tua ni. Tuan-tuan, dia cari kawan, dia cari sahabat, bla bla, alhamdulillah boleh bina masjid, boleh bina paksi. Bukannya duit dia pun, duit kita semua. Tapi kenapa? Sebab kesatuan, kesepaduan. Samalah ni pun. Tuan-tuan, sukses tuan-tuan, percayalah.
Kalau Yahudi TikTok, dia boleh sebut bangsa dia aja, dia boleh. Kita punya account, apa maksud dia? Tok Nan, pergi mana-mana depan Tok Nan duduk ada. Lepas tu Nadia Nuri, dia tak cerita besok pergi mana. Sebab ada ejen dia orang. Dah ditangkap dah sepasang baru ni. Pakai tudung elok lah. Tuan-tuan. Dan saya pernah berhadapan dengan Datuk geng-geng bekas Illuminati. Ya. Tapi dia pakar tuan-tuan. Orang muda baru 40-an tak sampai lagi. Tapi dia antara kelab Illuminati wakil di Malaysia. Tapi dia dah bertaubat alhamdulillah. Dan dia telah murtad dan masuk Islam balik di tangan Datuk Harundin sebelum Datuk Harundin meninggal dekat San Francisco pada beberapa tahun yang lalu. Depan dia tanya, "Where is your God?" Mana Tuhan? Ni dia cerita kat kami dengan Datuk. 4-5 jam Datuk daripada pukul 11 sampai 3 petang. Ingat boring, rupanya tak cukup masa. Kami berhenti kerana anak jet ski group. Subhanallah tuan-tuan. Di Malaysia ni semua ada tuan-tuan. Hati-hatilah hidup. Tapi kalau pegang dengan Tuhan, pegang dengan Al-Quran, insya-Allah tuan, selamat insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf ada kalimah-kalimah yang terkena mana pihak itu berkebetulan semata-mata tidak tahu yang mati. Siapa-siapa terasa pada muka tujulah, kan? So insya-Allah akhir kata pucuk baku ubi kayu. Thank you. I love you. Wallahu alam. Takbir. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hazlim Bahari dan juga kepada Ustaz Abdullah Khairi. Maka tamatlah pusingan kita pada malam ini. Tapi sebelum tu macam saya janjikan kepada tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kepada yang hadir pada malam ini. Berapa agak-agak? Tak tahu. Yang duk marah dengan budak-budak tu. Dia pakutip awal kot. Kalau berkutip awal? Tadi lepas Tak cik jawab pada awal. Lepas maghrib tadi. Tahniah kita ucapkan kepada Laguna Mabuk. Orang Laguna Mabuk. Umum. Alhamdulillah. Kutipan malam ini. Alhamdulillah. 10.215 ringgit 80 sen. Takbir. Allahu Akbar. Siapa lapar kupang? Angkat tangan. Lapar kupang tak apa. Jangan malu, lapar kupang pun duit kita. Sampai dan pasti ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ucapkan dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dan kebajikan dan pencen untuk kita dalam lubang kubur nanti insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita nak tamat betul-betul ni, kita sudahi dengan doa, boleh kot Ustaz? Nah, jadi saya silakan Ustaz Abdullah Khairi untuk memimpin doa kita pada malam ini, silakan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء القدير. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وثلب عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. Ya Allah, Ya Rahman, malam ini kami berkumpul ya Allah untuk mengingatimu ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Jika sekiranya kami lemah, kuatkan kami. Kami jahil, tambahkan ilmu untuk kami. Dan jika ada di kalangan kami yang tidak sihat, ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan keberkatan majlis pada malam ini, jika sekiranya ada di kalangan kami ya Allah yang hatinya tidak tenteram, damaikan hati mereka. Dan jika sekiranya ada di kalangan keluarga yang bertelingkah, pertemukan, kukuhkan tali silaturahim di antara mereka. Dan jika sekiranya ya Allah ada di kalangan kami
yang tertanam dalam diri mereka sifat-sifat yang mazmumah, jauhkanlah ya Allah, tanamkan dalam diri mereka sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, tolonglah sahabat kami di Gaza, kuatkan hati mereka ya Allah, dan ada di kalangan sahabat mereka, anak mereka, isteri mereka, suami mereka dan saudara mereka gugur sebagai syuhada. Ya Allah, sesungguhnya syuhada-syuhada ini akan memberikan syafaat kepada ahli keluarga mereka. Dan kami di sini ya Allah berdoa supaya kami dapat bersama dengan para syuhada ini ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di samping itu ya Allah, keberkatan majlis pada malam ini jadikanlah ya Allah, jika ada pahala untuk ibu dan ayah kami yang berada di alam barzah, luaskan kubur mereka sejauh mata memandang, dan jangan kau seksa mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratun min hufarin niran. Allahumma anta rabbahum wa anta khalaqtahum wa anta hadaitahum lil islam wa anta qabatta ruhahum wa anta a'lamu sirran wa alaniyatahum. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Allah. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Rahman. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya kami karim, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya selaku moderator pada malam ini mengambil kesempatan memohon maaf kalau kata ada salah silap, tersilap kataan, ada perkataan yang tak sesuai, yang mengguris hati dan sebagainya sepanjang mempengerusikan forum pada malam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Hazlim Bahrin kerana memberikan ilmu kepada kita malam ini, dan terima kasih kepada pihak penganjur kena menjayakan program yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi sebelum saya nak serahkan kembali kepada DJ kita, boleh tak kita panggil bangun sama-sama kita berselawat? Tutup tu saya bagi terus. Boleh lah? Jadi jom kita berselawat sama-sama, kita bangun. Sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.